Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Apa khabar penonton? Terima kasih kerana memulakan pagi hari Khamis anda dengan bersiaran bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. InsyaAllah seperti biasa kami akan bersiaran selama 2 jam di saluran berita RTM, saluran TV1 dan juga melalui Facebook rasmi kami Selamat Pagi Malaysia Nadi Seri Pagi Anda. Ya, kami akan berdua bersama dengan anda selama 2 jam seperti biasa hari ini 8 hingga 10 pagi. Boleh tonton kami di YouTube, di TikTok, di Facebook dan juga di platform lain media sosial. Kami dibawakan secara langsung untuk anda. Jadi kalau mana-mana yang dalam perjalanan nak ke tempat kerja boleh tonton kami di telefon pintar anda. Dan sudah pasti sebagai pembuka untuk Selamat Pagi Malaysia, kami nak kongsikan kepada anda apa yang utama di portal berita RTM khususnya perkembangan semasa dalam negara. Kita ingin berkongsi pautan pertama iaitu satu kabar gembira untuk seluruh warga RTM, iaitu RTM menerima anugerah daripada Persatuan Pengurusan Sisa Malaysia. RTM menerima anugerah ini untuk media paling aktif menerbitkan kandungan berita dan liputan berkaitan alam sekitar dan juga pengurusan sisa. Ya, ini juga sebenarnya menepati salah satu matlamat SDG, Sustainable Development Goal, untuk kita mempunyai bandar yang terancang, bandar yang bersih, dan kita sebagai salah satu platform media sentiasa mengangkat salah satu matlamat SDG ini untuk kita memberikan kesedaran kepada anda semua tentang kepentingan untuk kita menjaga terutamanya sisa-sisa perbeza. Jadi kita bawakan kepada anda dan alhamdulillah setakat ini usaha itu berhasil untuk mendapat penganugerahan seperti ini dan pasti relevannya akan memangkin semangat para wartawan kita untuk menerbitkan lebih banyak lagi laporan-laporan yang berkualiti di masa akan datang. Okey, tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada RTM kerana merangkul anugerah yang cukup bermakna untuk kita semua, khususnya menjadi media yang paling aktif menerbitkan berita-berita berkaitan dengan alam sekitar ini. Seterusnya, kami ingin kongsikan juga kepada anda berkenaan dengan lawatan Sultan Brunei ke Malaysia yang dijadual untuk menghadiri rundingan pemimpin tahunan ALC yang ke-24. Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah berangkat tiba di Malaysia untuk lawatan 3 hari bermula semalam hingga Jumaat dan baginda tiba di Pengkalan TUDM Subang pukul 5 petang semalam. Ya, dan pastinya lawatan ini akan sama-sama kita menyaksikan beberapa rundingan antara Datuk Seri Anwar dan juga Sultan Hassanal Bolkiah untuk membincangkan ataupun mengkaji semula kemajuan kerjasama bilateral selain daripada isu-isu tertunggak dan juga isu serantau. Sehingga hari Jumaat ini kita mengharapkan agar lawatan ini akan membuahkan hasil untuk masyarakat Malaysia. Okey, selain itu juga sekarang ini kita dalam bulan kebangsaan. So pastinya pelbagai aktiviti dan juga program yang telah dilaksanakan untuk menyemarakkan lagi rasa cinta kepada negara, khususnya apa yang berlaku semalam adalah berkenaan dengan program untuk kita memperingati negarawan negara iaitu Tun Dr. Ismail Al-Haj, dan ini merupakan satu program sebagai pengisian untuk bulan kebangsaan di mana semalam 2 Ogos menandakan 50 tahun pemergian Allahyarham Tun Dr. Ismail, dan apa yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, generasi muda wajar mencontohi ketegasan dan integriti tinggi yang dipamer bekas Timbalan Perdana Menteri Allahyarham Tun Dr. Ismail Abdul Rahman dalam memimpin negara. Ya, tambah Datuk Seri Anwar, beliau berkata demikian dalam ucapan. Ini semua bersempena dengan majlis memperingati negarawan Allahyarham Tun Dr. Ismail Al-Haj yang merupakan tonggak perpaduan negara berlangsung semalam di Dataran Merdeka. Pastinya sumbangan negarawan ulung Tun Dr. Ismail bukan sekadar satu nostalgia tapi untuk dijadikan pedoman kerana apa saja kita laksanakan sekarang ini perlulah berlandaskan sejarah ataupun apa yang kita boleh pelajari pada situasi-situasi yang pernah berlaku suatu ketika dahulu. Selain itu juga, kita ingin melihat apa antara intipati bagi ekonomi madani dalam usaha untuk kita memperkasakan rakyat kita. So pasti ini merupakan aspirasi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kita memperkasakan seluruh aspek ekonomi negara, khususnya kita melihat
melihat kepada peniaga kecil, PMKS sehingga ke peringkat antarabangsa. Jadi ini merupakan satu aspirasi yang kita akan bawakan dan kita akan gambarkan kepada anda, khususnya hari ini. Kita mempunyai dua tetamu jemputan yang istimewa untuk kita membicarakan berkenaan ekonomi madani. Ya, ada banyak sebenarnya perkara yang telah pun dikongsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan ekonomi madani ini, di mana memperkasakan teknologi digital, di mana kita semua akan menerima e-wallet nanti. Tak semua, yang layak saja. Yang layak saja daripada golongan B40 dan juga M40. RM100 akan dikreditkan. Selain daripada itu juga ada banyak perkongsian menarik yang kita akan bawakan untuk anda seketika nanti untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan ekonomi madani ini bersama dengan tetamu istimewa yang kita akan bawakan seketika nanti. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami kerana kita tidak mahu anda terlepas berkenaan dengan perkongsian-perkongsian menarik kita akan bawakan nanti. Tapi terlebih dahulu, sekarang ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk perkongsian yang menarik istimewa untuk anda bagi edisi hari Khamis. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. Okey, untuk ruangan seleksi pagi seperti biasa kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Konti Radio. Kali ini kita nak ke mana, Syul? Kita nak bawa anda semua ke Asyik FM. Jadi jom kita nak bersama dengan DJ Lali dan juga DJ Haiza yang sudah pun bersedia di sana untuk perkongsian menarik dari Asyik FM. Silakan. Walaupun jauh di mata. Baiklah, apa pun untuk pagi ni, itu dia lagu dari kumpulan Ria. Apa khabar orang kampung? Kita harapkan orang-orang kampung kita semuanya sihat ya untuk sekolah pagi kan, dengan apa saja ada mahu buat. Sudah semestinya di kampung suasana cukup indah sekali. Betul. Jadi apa pun terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia untuk pagi ini yang memberi kita ruang dan peluang untuk bersama dengan pendengar-pendengar semua di kaca TV, di radio dan sebagainya untuk kita berkongsi topik untuk pagi ini. Dan apa pun terima kasih kepada Munawar dan juga Syuhaida untuk kita bersama dalam ruangan Selamat Pagi Malaysia. Jadi topik menariknya untuk pagi kan, di mana dah pun berlaku, dah berlangsung pun Majlis Perhimpunan Perdana Batin Penghulu Orang Asli Pemimpin untuk tahun 2023. Hak boleh dikatakan debat setiap tahun ya. Betul. Dah pun berlangsung pada 26 hingga 27 Julai. Rabu hingga Khamis di sebuah hotel di Subang Jaya, di mana dia dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia ataupun JAKWA, serta dah menghimpunkan seramai 624 orang batin atau penghulu orang asli dari seluruh negeri Malaysia, itu Johor, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Perak, Kelantan dan juga Terengganu. Itu saya pastikan ya. Dan seterusnya majlis istiqlal dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, itu Timbalan Perdana Menteri Malaysia, dan juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Dan pada majlis istiqlal sudah semestinya Yang Amat Berhormat Datuk Seri dah mengumumkan untuk Tok Batin kita serta penghulu dan juga para pengurusi sesuatu yang cukup menarik, iaitu kerajaan bersetuju untuk meluluskan merit sagu hati secara one off, itu RM1,000 ke batin dan penghulu serta RM500 ke pengerusi dan setiausaha JPKKOA. Itu yang bagusnya, dan ianya sebagai tanda penghargaan atas sumbangan yang diberikan oleh Tok Batin dan keseluruhannya untuk memastikan dan meningkatkan komitmen di antara dia semua di kawasan kampung-kampung masing-masing terutamanya. Jadi bila sebut dia pasal majlis ni sudah sebenarnya ada objektif tertentu untuk masyarakat
orang asli secara amnya. Di mana ianya bertujuan untuk memantapkan peranan dan tugas pemimpin masyarakat orang asli di peringkat negeri masing-masing dengan transisi kerajaan serta menitik beratkan hal ehwal urusan pasal adat resam masyarakat kita amnya orang asli mengikut kepercayaan kaum masing-masing ataupun orang keturunan masing-masing lah, balik masing-masing. Dan ia juga memberi penghargaan ke pemimpin orang asli seluruh negeri hak dah berjaya memberi sumbangan dan khidmat bakti kepada masyarakat orang asli sendiri. Dan masa yang sama juga ia dapat merapatkan hubungan yang tersedia ada dengan agensi yang terlibat yang bersama kita dan juga meningkatkan kemampuan untuk menjadi unit di mana menjadi akar umbi yang proaktif dan berkesan dengan agensi yang lain. Itu dia. Jadi bila itu juga desikan pasal ada beberapa agensi yang terlibat untuk menjayakan program IKA di mana agensi-agensi yang terlibat sepanjang 2 hari IKA berlangsung turut buat itu pameran pilihan Jabatan Penyiaran Malaysia, AADK Jabatan Pertanian, NADMA, JKKN, JKM, JPN, KKDW, SPRM Sepitai Orang Asli Gombak, Perkeso, MKN, APM, PDRM, Bomber dan tak terlepas juga termasuk kita Asyik FM sama-sama memberiakan. Betul. Jadi di mana selain pameran kita turut menemu ramah dan berita langsung terus ke konti pada masa itu bersama-sama dengan batin penghulu yang sempat kita jumpalah pada masa itu kan. Dan terima kasihlah juga kepada mereka yang sudi bersama-sama dengan kita pada itu. Itu di antara yang boleh dikongsi pada hari inilah untuk segmen Selamat Pagi Malaysia. Jadi kita mengucapkan terima kasihlah kepada semua rakan-rakan yang terlibat di pada program tersebut dan terima kasih sekali diucapkan kepada mereka dan kita kembali kepada rakan setugas di Selamat Pagi Malaysia. Jumpa lagi. Munawar dan juga Syuhaidah. Silakan. Okey, terima kasih DJ Laili dan juga DJ Haiza daripada Asyik FM atas perkongsian berkenaan Majlis Perhimpunan Perdana Tok Batin 2023. Dan sekarang ini penonton, untuk ruang ketika ini kita berada dalam ruangan komentar @SPM. Kali ini kita nak berbicara soal kesihatan. So, pastinya kita akan menyentuh berkenaan bagaimana caranya untuk individu yang mempunyai penyakit seperti kencing manis ataupun diabetes untuk mereka kembali hidup sihat semula. Diistilahkan sebagai reverse diabetes. Tapi ada juga istilah-istilah lain yang akan kami bawakan kepada anda. Jadi kami harapkan fokus dan perhatian anda untuk kita sama-sama memahami tajuk iaitu bagaimana untuk kita melawan diabetes ini. Jadi bersama saya pada pagi ini ialah Dr. Kim Manivanan ataupun lebih mesra dengan panggilan Dr. Mani. Ya. Apa khabar Doktor? Okey, Doktor, kita sedia maklum stigma masyarakat bahawa bila kita bercakap berkenaan kencing manis, darah tinggi hanya melibatkan golongan yang berumur ataupun golongan yang mempunyai berat badan yang berlebihan. Tapi dalam kebelakangan tahun ini kita melihat juga bagaimana golongan muda juga turut menerima penyakit-penyakit yang seumpama ini. Jadi bagaimana untuk kita memberikan penerangan awal kepada penonton berkenaan diabetes ini dan juga tadi doktor menyentuh reverse diabetes, Doktor? Yes, sebenarnya dekat Malaysia metabolic syndrome atau kencing manis sudah jadi endemik. Paling teruk. Sekarang saya ada pasien umur 11 tahun, 12 tahun pun dah ada kencing manis dah. Itu sebenarnya endemik dekat Malaysia. So apa jadi tu? Kita diagnosisnya kita tak buat dengan cara betul. Kita hanya cek glucose tu ada kencing manis ke tak ada kencing manis. Itu satu andai yang salah. Kita sebenarnya kena cek awal daripada macam cek serup insulin. Kita daripada sana kita tahu dia ada akan kena kencing manis ke tak ada. Tapi sebenarnya di Malaysia doktor akan cek kalau ada gula dia bagi ubat terus saja. Simptom dia hanya rawat simptom saja. Itu satu andai yang salah. Sebenarnya kita boleh reverse semua penyakit metabolic syndrome dengan formula Dr. Mani. Dengan formula Dr. Mani. Kejap lagi kita nak ketahui formula yang akan dikongsikan oleh Dr. Mani. Tapi, Doktor, saya rasa molek untuk kita memberikan penjelasan kepada masyarakat di luar sana. Doktor menyentuh berkenaan metabolic syndrome. Mungkin kita boleh fahamkan masyarakat apakah yang dimaksudkan metabolic syndrome dan pecahan penyakit di bawahnya. Okay. Sebenarnya bila kita lahir, badan kita semua insulin sensitif. Kita sihat sebenarnya. Disebabkan oleh food industry semua tu, kita makan junk food, gula daripada awal, daripada umur 2 tahun kita dah makan dah. Daripada sana kita makan processed food, junk food, gula semua tu, kita dah kumpul penyakit tu semua tu dalam badan kita tanpa kita sedar.
daripada insulin sensitif kita jadi insulin resistant badan kita. Di mana insulin kita, sel kita menolak insulin kita. So bila jadi macam tu kita dapat metabolic syndrome. Bila metabolic syndrome badan kita dapat kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, sakit sendi, inflammation badan, gout, semua penyakit kita dapat. So apa jadi? Pasien akan pergi jumpa doktor. So doktor akan buat, dia akan test darah macam biasa. Oh, encik ada kencing manis. So dia akan bagi ubat. Tapi ubat tu untuk apa? Untuk mengurangkan simptom saja, tanda saja. Tapi dia takkan reverse kencing manis ke, darah tinggi ke, sakit jantung ke semua. Sampai sekarang. Tidak ada satu doktor, termasuk doktor pakar ke dekat mana, dia orang tak ada solution. Dia hanya bergantung pada ubat saja. Dia tak ada apa, dia reverse balik pasien tu jadi normal. Di mana saya punya formula Dr. Bani, saya tak jual apa-apa ubat. Saya kembali kepada natural. Di mana apa tu toksik? Gula itu adalah toksik. Kita tidak akan meninggal tanpa gula. Macam saya sendiri, saya tak makan gula 3 tahun dah. Saya sehat. 54 tahun tapi lagi sehat saya. Okey. So, apa yang toksik kita mana tu? Gula. Kita kena zero sugar. Saya punya undang-undang pertama, zero sugar. Jangan makan gula. Dah buang tu. Okey? Gula adalah toksik badan ciptaan manusia. So, apa yang kita kena makan? Kita kena makan makanan ke kampung lah. Macam sesuatu bukan buatan manusia. Kalau buatan manusia, toksik untuk badan kita. Kita amalkan benda tu, kita boleh reverse semua penyakit. Saya ada ramai pasien dah yang ambil insulin, yang ambil metformin ke apa ke, tak kisah ubat tu mahal ke tak, dia dah reverse jadi normal. Termasuk kencing manis, darah tinggi, sakit sendi, gout semua. Dan juga berat badan akan turun. Kita makan makanan sihat, makanan kampung macam tu. Dah, itu dia secret saya. Oh, satu sahaja secret ataupun formula. Formula tu no processed food. No processed food. Benda-benda yang berbuatan daripada tepung. Macam pizza ke, McD ke, KFC ke. Kita tengok dekat Malaysia ni. Kalau McD tak pernah kosong. Dia penuh saja. Kita dah cakap tapi mereka makan juga benda tu semua tu. So, kita no processed food, no junk food, no sugar. Lagi satu paling penting kita lupa puasa. Intermittent fasting itu paling bagus. Kena reverse dengan semua penyakit, nak berhenti ubat, kita buat puasa. Puasanya very simple saja. Yang basic tu, kita jangan makan sarapan lah. Sebenarnya, manusia boleh tanpa makanan 41 hari. Kita takkan mati dah. Kita boleh minum air putih aja, kita boleh hidup tanpa 41 hari. Kalau dia kata, kalau saya tak sarapan, saya kena gastrik, itu semua mental saja dia tu. Okey. So sebenarnya kita banyak puasa, no sugar, zero sugar, no processed food, senang kita reverse balik. Tadi doktor cakap kita tak perlu sarapan. Tapi ada yang mungkin kita biasa dengar lah. Breakfast is the most important meal of the day. Salah. Itu semua tanggapan. Tanggapan salah. Kita boleh puasa 2 hari, 3 hari tak makan. Kita minum air putih saja. Lagi cepat kita rasa bertenaga, growth hormon kita akan naik. Itu dah bukti dah. So, sebenarnya kencing manis, darah tinggi, sakit jantung semua kita boleh reverse jadi normal tanpa ubat. Saya pun tak faham dekat Malaysia mengapa banyak orang dialisis buat pinggang rosak. Kesian saya tengok mereka tu. Okey. So kita kena buat satu gelombang dekat Malaysia sempena remediakan ni. Kalau kita mula amalkan makanan sihat, makanan kampung, kita boleh makan ulam ke, pudu ke, ayam masak kari ke semua tu. Kita itu aja. Kita kena makanan sihat. No, bukan buatan manusia. Makan makanan yang sihat, bukan buatan ataupun makanan proses. Paling utama tadi doktor menyentuh berkenaan gula. Doktor sendiri 3 tahun dah tak makan gula. Gula adalah toksik. Toksik untuk badan kita, buatan manusia. Itu satu andaian salah kata gula tak ada, aipo. Itu semua andaian salah. Okey, itu formula yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada anda untuk kita reverse kembali untuk individu yang mempunyai diabetes boleh kembali hidup normal dan sihat seperti biasa. Balik lagi sihat nanti kita boleh hidup lagi lama lagi. So ubat semua sebenarnya bagi saya scam bagi pharmaceutical industry saja. So kita kena ubah fikiran tu. Metabolic syndrome kencing manis darah tinggi, maka semua hidup sampai meninggal tu satu andaian yang salah. Kita boleh ubah reverse balik. Kita jadi normal.
Okey, pastinya menjadi idaman semua orang khususnya yang mempunyai penyakit kencing manis untuk kembali hidup normal seperti balik. sihat semula. Okey, doktor, bersandarkan formula yang dikongsikan oleh doktor tadi. Mungkin doktor boleh kongsikan pengalaman pesakit-pesakit doktor sama ini. Mungkin ada yang tahap kronik, sekarang ini dah pulih seperti semula, doktor? Sebenarnya penyakit metabolic syndrome yang kencing manis tu, kita dah mula kumpul penyakit itu daripada awal, daripada 2 tahun. Sebab kita punya amalan fikiran kita makan pagi biskut lah, roti lah semua tu, itu andai salah. Bila kita mula pagi makan makanan yang processed food dan gula, kita kumpul penyakit-penyakit, dapatlah insulin resistant dan metabolic syndrome. So kita proses sini 20 tahun, 25 tahun. So bukan dia dalam sampai 30 tahun dia dapat penyakit, tak. Dia proses lama. Daripada kecil kita dapat penyakit tu. So kita kena berubah cara makanan kita dekat Malaysia. Kita tengok aja dekat restoran, kita fikir, kita pergi saja kita order semua minuman manis. Orange juice lah, teh tarik lah, Milo lah, semua manis. Tak pernah banyak orang kurang minum order air kosong. So kita punya fikiran kena ubah. Sugar is a toxic. Saya punya first formula, sugar tu kena kosongkan. Dan jangan makan processed food. Kita amalkan makanan sihat je. Macam nasi boleh makan, tak ada masalah. Itu natural food. Saya boleh makan, daging boleh makan, telur boleh makan, ikan boleh makan. So kalau dikata daging itu tak bagus, itu anda yang salah. Kita tengok kata zaman-zaman dulu, zaman-zaman Nabi ke sama 1000, 2000 tahun dulu tu, mereka makan makanan natural. Mereka makan daging, kambing semua boleh, tak ada masalah hidup. Tiba-tiba sekarang tu kita kata daging tak boleh makan, telur tak boleh makan. Itu anda yang salah. Padahal punca utama adalah gula. Gula, okey. Dan processed food. Okey, doktor menyentuh berkenaan gula ni, doktor. Satu cabaran sebenarnya untuk kita mengubah mindset, gaya hidup masyarakat. Khususnya gula ini penyedap rasa dalam minuman dan juga makanan. Dan adik-beradik gula ini adalah garam. Garam pula bagaimana, doktor? Garam, okey, kita gula dan garam banyak beza. Garam tu natural. Kalau natural tu semula jadi sesuai dengan badan kita. Kita natural. Gula itu ciptaan manusia. Dia toksik untuk badan kita. Kita boleh meninggal kalau kalau tak ada garam. Kalau ada gula tak ada, kita tak akan meninggal. Itu banyak beza tu. Okey. Garam tu perlu dalam badan kita. Alright. Okey, doktor. Bila kita bercakap berkenaan bagaimana untuk kita reverse kembali penyakit-penyakit seperti yang doktor nyatakan tadi. Mungkin kita boleh simpulkan, doktor, daripada formula yang doktor sampaikan tadi, sedikit nasihat kepada masyarakat di luar sana untuk kita mula mengamalkan gaya hidup sihat, doktor. Pertama, zero gula. Sugar itu must be zero. Jangan makan gula. Gula itu toksik. Kita tak akan jadi hypo kalau kita tak makan gula. Okey, itu satu anda yang salah. Dan jangan percaya pada ubat. Ubat takkan ke mana-mana. Ubat hanya hilangkan simptom dan sains saja. So, cuba ubat diri sendiri. Amalkan makanan yang natural dan yang kita boleh ubah jadi sihat. Jadi sepanjang perbincangan kita pada pagi ini, apa yang ditekankan oleh Dr. Mani adalah untuk kita makan makanan yang sihat. Yang semula jadi. Yang semula jadi, bukan makanan proses. Dan paling utama adalah gula adalah toksik. Itu cabaran untuk kita mungkin pada awalnya lah, doktor. Apapun, doktor, terima kasih atas perkongsian formula yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Khususnya untuk kita memahami bagaimana untuk kita kekal sihat, khususnya dalam mendepani situasi semasa sekarang ini. Terima kasih, Dr. K. Mani Vanan yang merupakan seorang perunding kesihatan. Terima kasih, doktor. Terima kasih banyak. Okey, penonton, sekarang ini kita akan terus saja ke cerita pagi Pulau Pinang untuk kita mengetahui berkenaan situasi semasa musim pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri yang ke-15 yang rancak berlangsung di negeri Pulau Pinang dan bagaimana impaknya dan juga manfaatnya kepada pengusaha kedai-kedai makan di sana. Terus saja bersama dengan Syarmila Rastam yang sudah pun bersedia. Silakan. Baiklah, terima kasih. Saya kini berintas langsung dari salah sebuah kedai makan di dalam kawasan N02 Dun Bertam dan seperti yang sedia maklum ketika ini sedang berlangsungnya kempen untuk PRU Dun Negeri yang ke-15 dan pastinya tempat-tempat seperti restoran, kedai makan dan gerai-gerai kecil antara yang menjadi tumpuan orang ramai terutamanya calon-calon pada ketika berkempen dan juga orang awam. Jadi pastinya pada ketika ini saya bersama dengan seorang pemilik kedai makan iaitu Cik Muhammad Ahir Abdul Razak. Jadi Cik Ahir, terima kasih. Boleh ceritakan bagaimana sambutan pada sempena kempen pada kali inilah untuk kedai makan ni? Sambutan pada kempen pilihan raya ini adalah alhamdulillah
Jadi pengunjung-pengunjung daripada luar, daripada Bertam pun hadir ke sini dan di dalam Bertam pun ramai. Jadi saya sebagai pemilik restoran ini menambahkan pembekal makanan-makanan untuk disediakan. Jadi bertambahlah seperti sayur dan ikan dan daging dan ayam semuanya. Lagi saya harap dapat memuaskan pengunjung-pengunjung yang hadir ke restoran saya. Cik, mana kata kalau sebelum kempen ni jumlah-jumlah barang basah semua tak sebanyak macam ni lah kan ini, mana kata pertambahan dia berlaku banyak ke macam mana? Kalau untuk kempen yang sebelum ini pada bulan sebelah, adakah sama seperti ini? Saya ingat bulan sebelah dia lebih kurang sama aja lah. Sebab dulu parlimen, yang ni DUN lebih kurang sama aja. Pengunjung-pengunjung daripada luar pun main, daripada dalam kawasan parlimen Pulau Batas pun ada juga. Itu aja. Mana kata untuk musim kali ini memang berlaku pertambahan rezeki lah kepada Cik. Ya, macam tu lah. Saya ingat macam tu lah. Macam lalu lah nampaknya lagu tu lah. Yang tu sekian, terima kasih lah tu. Okay. Jadi terima kasih anda sudi bersama kami. Jadi seperti yang anda semua sedia maklum, bukan saja kedai makan, malah gerai-gerai ataupun kedai-kedai dobi baju, kedai-kedai runcit dan sebaliknya pastinya dapat menjana pendapatan sempena musim pilihan raya ini. Jadi setakat ini dulu saya langsung kepada anda dari Bertam. Jadi kembali kepada rakan kita di studio. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih rakan penyampai dari Pulau Pinang untuk perkongsian cerita pagi dari sana. Seterusnya hari ini kembali ke studio, kami nak berkongsi pada anda untuk berkata anda semua pada 5 Ogos nanti akan dilaksanakan sambutan Meaty Day 2023 dan kali ini istimewa sebenarnya, ada banyak perkongsian menarik. Kita akan mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan Meaty Day ini. Kita bersama dengan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Tuan Azmir Mushabri Abdul Muttalib selaku pengarah AKI Seranta dan Saham Kementerian Pelaburan dan juga Perdagangan dan Industri. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Azmi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, ini antara individu yang memang kalau kita cerita berkenaan Meaty Day, dialah antara orang kuat di sebalik kejayaan Meaty Day ini. Jadi kita nak mengetahui dengan lebih lanjut. Saya difahamkan Meaty Day tahun ini akan dilaksanakan di 2 lokasi yang berbeza. Selalunya satu saja. Betul. Jadi saya rasa memang ramai yang akan nanti ini. Jadi jom Cik Azmi kongsikan bila dan juga lokasinya. Okey, untuk makluman syuhada dan juga penonton, kita tahun ini kita akan buat di Selangor pada 5 Ogos di Dewan Raja Muda Musa di Shah Alam, Seksyen 7. Dan baru-baru ini kita ada buat di Pulau Pinang. Di Midtown Perda di Tasik Lugo. So yang ini yang kedua kita laksanakan Meaty Day untuk tahun inilah. Okey, apa itu Meaty Day? Sebab Meaty Day ni dia berkunjung ke lokasi-lokasi tertentu. Jadi mungkin sesiapa yang belum pernah mengunjungi ataupun merasai kehangatan Meaty Day ni, kalau tuan boleh kongsikan secara ringkas apa yang berlangsung di sana, apa yang menanti pengunjung di sana? Okey, Meaty Day ni sebenarnya kita nak memperkenalkan ataupun mendekatkan rakyat berkenaan dengan Meaty, sebab Meaty ni tak semua tahu. Kecuali masa PKP lah. Semua tahu berkenaan dengan Meaty. Jadi ini kita nak mendekatkan rakyat dengan Meaty, selain daripada kita ni hanya melibatkan diri berkenaan dengan pelaburan, perdagangan dan juga industri. Jadi kita nak dekatkan rakyat berkenaan dengan fungsi-fungsi Meaty. Termasuk 14 agensi di bawah Meaty yang kita ada, MIDA, Matrade, MIDF, MBC dan sebagainya. Selain itu kita juga ada memberi perkhidmatan dari segi nasihat dan juga pinjaman kewangan, kemudahan pinjaman kewangan untuk memulakan perniagaan. Itulah kita adakan Meaty Day ini untuk memperkenalkan atau mendekatkan rakyat dengan Meaty. Dalam masa yang sama, sewaktu Meaty Day ini, selain daripada memperkenalkan Meaty di lapangan lebih dekat dengan rakyat, ada banyak juga ruai-ruai yang akan berada di sekitar Meaty Day ini untuk membantu PKS tempatan. Kalau Tuan Azmi boleh kongsikan. Kalau ikutkan Meaty Day ni di Selangor, kita ada sebanyak 25 buah rerurai untuk usahawan-usahawan tempatan. Dan kali ini kita bawa sedikit kelainan. Kerana kita membawa beberapa buah syarikat, iaitu syarikat ataupun kilang lah, yang akan mengadakan jualan harga kilang di Selangor nanti. Barangan apa tu kalau boleh kongsi? Ke tak boleh, ke nak tahu kena pergi nanti? Barangan apa warehouse itu? Dah tentunya kita ada barangan elektrik seperti Panasonic, kita ada Sharp, kemudian kita ada Anakku,
kita ada drivers, kita ada vendor yang akan turut serta bersama kita hari Sabtu ni. Dan jualan harga kilang kita dah minta lah syarikat tu kalau boleh adakan jualan kilang sebab kita nak bantu rakyat ketika ini yang kita faham. Kebanyakan harga-harga barangan pun dah naik. Jadi ini kita mengambil peluang untuk membantu rakyat supaya mendapatkan barang yang lebih murah di pasaran dan harga direct daripada kilang. Oh, okey. Ini ada kesempatan yang baik ni. Kalau habis stok habislah habis. Siapa cepat sehari je. Sehari je. Konsep dia siapa cepat dia dapat. Cumanya tahun lepas waktu Meeting Day kebetulan tarikhnya itu sepatutnya beberapa hari saja, 1 hari tak silap saya, tapi dipanjangkan hingga ke hari esok tu sebab kalau permintaan terlalu ramai. Betul. Bayangkan Meeting Day, siapa sangka peniaga-peniaga disebut peniaga-peniaga yang ada di lokasi dapat meningkatkan jualan mereka dan harinya itu disambung. Apa keistimewaan tahun ini? Adakah terdapat kebarangkalian untuk perkara sama untuk berlaku lagi sekali tuan? Saya tak kot tahun ni sebab kalau kita buka 2-3 hari untuk buat jualan kilang ni marah nanti yang kedai-kedai ni. Yang warehouse semua datang ke meeting. Yang retailer ni takut dia orang marah tak boleh jual barang sebab di Meeting Day syarikat-syarikat ni dah jual barang pada harga yang amat murah. Itu harga kilang kan. Ada lagi macam-macam Live, FNN pun ada, Farm Fresh pun ada. Kalau kita tengok ni, Panasonic pun ada. Tena, drivers, yang bukan kata lampin kanak-kanak tetapi lampin dewasa juga ada kita jual di situ. Dan sepanjang seharian itu ada banyak sebenarnya perkongsian yang telah pun disusun atur bersama dengan Meeting Day ini. Kalau tuan boleh kongsikan daripada pagi sehingga ke petang tu apa antara susunan atau caranya tu? Okey, kalau ikutkan kita adalah program-program berkenaan dengan MITI, kita ada Pocket Talks. Salah satu tu kita bersama dengan Norman KRU pun akan turut bersama untuk buat Pocket Talk berkenaan dengan perniagaan. Dan yang paling pentinglah kita punya program pada hari berkenaan kita ada eksplorasi kerjaya ataupun sebelum ini dikenali sebagai job fair. So di situ kita ada hampir 2,000 peluang pekerjaan yang kita sediakan untuk rakyat Selangor terutamanya. Dan ini melibatkan syarikat-syarikat MNC. Yang semua yang terlibat ni memang syarikat-syarikat yang besar. Dan peluang pekerjaan ni melibatkan jawatan-jawatan seperti eksekutif, engineer dan juga technician. So antara syarikat-syarikat yang terlibat nanti untuk kita beri peluang kepada anak-anak Selangor ni seperti Gamuda, YTL, Hartalega, Street Orthopedics, Samsung, PlayStation, kita ada Stellantis, Osram dan sebagainya. Termasuk juga FNN. Syarikat besar, syarikat gergasi yang akan berada untuk bersempena dengan Meeting Day ini. Jadi kalau tak datang memang rugilah kan. Tahun lepas buat dekat KL memang penuh parking. Tahun ni kat Shah Alam macam mana kawasan dari sudut logistik ni tu ke mana mereka boleh tuju kalau tuan boleh kongsikan untuk memudahkan perjalanan pengunjung. Untuk pengunjung nanti kita dah minta bersama dengan bantuan rakan strategik iaitu MBSA yang turut akan membantu kita lah dari urusan trafik, laluan dan juga tempat parkir kenderaan memang kita ada sediakan untuk pengunjung-pengunjung. Tapi di Seksyen 7 Shah Alam ni okey sikit kawasannya, kawasan tumpuan memang ada parking yang agak-agak selesa sebenarnya dekat sana. Satu lagi Syuhada, jangan lupa sebab kita ada juga program di bawah MITI, di bawah agensi MITI itu MPC. Iaitu AII, Academy in Industry. So yang ini adalah salah satu kita nak maklumkan kepada rakyat ataupun memperkenalkan kepada rakyat. Program ni berkenaan dengan bekerja sambil belajar. So maksudnya bekerja dalam syarikat sambil belajar ataupun melanjutkan pelajaran. Sebelum ni kalau kita dah bekerja nak melanjutkan pelajaran, kita terpaksa meninggalkan alam pekerjaan dan fokus 100% kepada alam pergi kelas ataupun dan belajar dan sebagainya. Tapi kali ini boleh bekerja sambil belajar. Okey, macam mana ni kalau boleh dikongsikan lebih lanjut berkenaan dengan program ini? Contohnya kalau kata misalnya kita ni ada SPM tetapi tak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat diploma ataupun degree mungkin atas sebab masalah kewangan. Jadi dia boleh bekerja dahulu di syarikat berkenaan, sambil bekerja dia boleh melanjutkan pelajaran.
dan diberi gaji. Jadi bersempena dengan Meety Day ini akan diperkenalkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan program Academy in Industry ini. Betul. Di mana kawasan mereka boleh dapatkan maklumat? Sebab saya tahu Meety Day ini dekat ada bahagian-bahagian tertentu, ada bahagian Reruainya, bahagian Kerjayanya. Adakah mereka semua berada di satu lokasi sama ataupun ialah jaraknya sedikit? Kita ada 3 tempat di situ. Kita ada tiga satu kawasan yang sama, tapi kita ada kemah A, kemah B dan juga Dewan itulah. Untuk eksplorasi Kerjaya dan juga AII ini kita buat di dalam Dewan Raja Muda Musa itu sendiri. Dan untuk yang Reruai lain kita ada kemah A dan juga kemah B. Satu sebelah Dewan Raja Muda Musa, satu lagi berhadapan Dewan Raja Muda Musa. Jadi jangan sesat. Kalau datang tengok tujuannya, kalau nak pergi ke Reruai itu pergi dekat Dewan A. Kalau nak ke mencari pekerjaan dan sebagainya pergi ke Dewan Raja Muda Musa tu. Dewan Raja Muda Musa. Sebab takut nanti yang datang tu satgi kan sesat dia mencari jalan tak jumpa kan. Okey, selain daripada itu juga untuk bahagian mencari kerja dan sebagainya untuk anak-anak muda ataupun ibu bapa yang sedang menonton ni yang ingin mencarikan pekerjaan untuk anak-anak mereka, apa persediaan yang mereka boleh ialah perlukan untuk membawa anak mereka untuk mencari pekerjaan di Meety Day nanti ni? Of course, kalau kita pergi job fair ni kena buat resume. Ya. Kalau boleh jangan buat satu. Kalau kita nak pergi interview 20, kita ada 20 syarikat, so bawalah 20. Sebab kemungkinan setiap syarikat tu dia nak minta satu salinan resume. Itu paling penting. Satu lagi berpakaian kemas dan nampak lebih representatif. Yang penting sekali confident lah. Perlukan keyakinan nak interview nanti. Yalah, persediaan tu kena ada lah, jangan datang kosong je kan. Nanti macam mana nak dapat kerja tu. Pihak Meety sudah menyediakan platform. Jadi ini adalah saya rasa peluang terbaik untuk anda sama mengadakan diri ke Meety Day 2023. Ada banyak ni kita kongsi pada anda antara perkara yang akan diisi tentatifnya untuk anda sama-sama mendapatkan manfaat daripada penganjuran Meety Day tahun ini. Okey, satu lagi boleh tak sikit saya sebut? Silakan. Khas untuk penduduk Shah Alam. Okey. MBSA akan bersama kita pada hari berkenaan dan hari itu saja dia akan memberi diskaun 30% kepada kompaun. Kompaun yang kepada yang kena kompaun sebab ni, MBSA telah bersetuju pada hari berkenaan untuk memberi diskaun sebanyak 30%. Boleh bayar terus kat situ lah. Bayar terus di situ. MBSA juga akan buka bus di situ. Panjanglah kaunter MBSA nanti. Nak bila cerita berkaitan dengan sambal ni kan. Okey, sekali lagi Tuan Azmi kalau kongsikan dan war-warkan kepada penonton Saat Pagi Malaysia untuk sama-sama memeriahkan Meety Day nanti di Shah Alam. Silakan. Okey, untuk penduduk-penduduk Shah Alam dan juga Selangor, jemput semua untuk hadir. Selain daripada kita ada eksplorasi Kerjaya, kita ada akademi industri dan juga harga jualan kilang, kita ada juga beberapa selebriti yang kita jemput khas untuk menghiburkan pengunjung-pengunjung di situ seperti Jamal Abdillah, Datuk Jamal Abdillah. Kita ada Nabila Razali, kita ada Haziq, kita ada Eja, ada bus selebriti pun ada juga situ. Wak Doyok pun juga akan bersama kita, Syamsul Rarau dan ramai lagi selebriti-selebriti yang kita jemput. Okey, baik. Jadi sama-sama hadirkan diri anda ke Meety Day 2023 yang akan berlangsung pada 5 Ogos ini di Dewan Raja Muda Seksyen 7 Shah Alam. Terima kasih Tuan Azmi bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan Meety Day. Semoga maju jaya di atas penganjuran Meety Day ini dan anda semua jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Meety Day 2023. Seterusnya kami nak bawa anda ke Johor. Kita nak bersama dengan Taufik Salimin yang akan berkongsi berkenaan komuniti Pulau Kibar Jalur Gemilang. Silakan Taufik. Perjuangan mengharungi zaman penjajahan semata-mata menuntut kemerdekaan menjadi detik yang menyentuh hati. Meskipun generasi kini tidak merasai detik hitam itu, tetapi cerita-cerita orang terdahulu yang sudah menjadi sejarah membuktikan keperitan yang dialami lebih 66 tahun dulu. Memasuki bulan Ogos ini, antara cara rakyat Malaysia merayakan kemerdekaan adalah dengan mengibar jalur gemilang. Tidak kira di bandar, luar bandar maupun di pulau-pulau, kibaran megah jalur gemilang menghiasi halaman mereka. Meraihkan sambutan penuh makna ini, masyarakat yang menghuni pulau-pulau di Johor tidak mahu ketinggalan menyambut Bulan Kebangsaan.
Ketua Kampung Pulau Aur, Sabina Matsed berkata, pelbagai program menarik sedang dirangka khusus buat 230 orang penduduk di Pulau Aur. Okay, kalau dekat pulau ni biasanya kita akan buat sukaneka kampung lah. Macam lumba speedboat. Lepas tu bowling buah kelapa, buat sukaneka kanak-kanak. Macam sukaneka perempuan tu macam kukuh kelapa kan. Lelaki kopek bulat kelapa. Biasanya kita akan kibar bendera Malaysia. Itu bot kita akan pasang bendera Malaysia. Lepas tu chalet-chalet kita akan pasang itu bendera sekali untuk menghiasai tempat-tempat sama-sama kita merayakan Hari Kemerdekaan ini. Tidak banyak bezanya sambutan di Pulau Tinggi. Penduduk kampung di situ juga tetap meraihkannya dengan penuh semangat kebangsaan. Rahman Ali atau lebih dikenali Tok Mok berkata, sambutan Hari Merdeka lebih meriah berbanding sambutan Hari Raya. Pada saya kemerdekaan ini bukan tetap pada program saja, tapi kemasyarakatan tetap apa-apa program dia bersatu padu menunjukkan di situlah dapat kemerdekaan. Kata-kata itu membuktikan komuniti pulau begitu semangat meraihkan Hari Kebangsaan. Tidak kira pangkat, usia termasuk kanak-kanak, mengibar jalur gemilang bukti cinta mereka kepada negara. Ternyata semangat kemerdekaan perlu dipupuk sejak usia kecil kerana perjuangan menuntut kemerdekaan bukanlah satu proses mudah. Sempena Hari Kebangsaan ke-66 yang tidak lama lagi, Jabatan Perikanan menggalakkan masyarakat dan komuniti pulau untuk mengibarkan jalur gemilang bagi meningkatkan semangat kebangsaan. Usaha ini penting bagi memberi kesedaran bahawa kemerdekaan negara ini tetap disambut di mana-mana juga di seluruh dunia. Baik, itu perkongsian cerita Pagi Johor yang telah disediakan oleh sahabat pelapor kita Taufik Salimin. Dan sekarang ini penonton, kita ada satu perkara yang menarik yang ingin kami kongsikan kepada anda, iaitu berkenaan dengan uji bakat pertandingan Bintang Klasik 2023. So pasti untuk kita berbicara dengan lebih lanjut berkenaan perkara ini, kita berusaha hati bersama dengan Encik Fatil Hidayat Ghazali, pengurus Radio Klasik, dan juga penerbit Bintang Klasik 2023, Puan Asdiana Muhammad Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya dah tengok promo untuk Bintang Klasik 2023. Dia tulis itu pencarian sang sitara. Apa maksud sitara itu sebenarnya? Ini sebenarnya tanggungjawab Radio Klasik lah. Sebab kita bukan hanya nak membawa hiburan, tetapi kita juga nak membawakan nuansa. Selain nuansa klasik, mendidik juga pendengar kita. Jadi perkataan sitara ni sebenarnya perkataan daripada bahasa Sanskrit. Dalam bahasa Sanskrit, sitara bermakna penyanyi. Kerana itulah seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee menggunakan panca sitara. Panca juga bahasa Sanskrit. Maksud panca 5. Macam panca indera. 5 deria. Jadi panca sitara, 5 penyanyi. Jadi satu lagi dalam bahasa Hindi juga, sitara bermaksud bintang. Jadi kita memilih hashtag Bintang Klasik 2023, pentas sitara bermakna pentas penyanyi atau pentas bintang. Jadi kita nak mempopularkan kembali perkataan yang sebenarnya bukan perkataan baharu, perkataan boleh dikatakan purba lah bila Sanskrit ini. Tetapi dia juga secara tak langsung membawa nuansa klasik yang sesuai dengan konsep pertandingan. Okey, pemilihan frasa yang cukup menarik, sinonim dengan pertandingan Bintang Klasik ini. Dan sepasti bila kita berbicara berkenaan Bintang Klasik ini, ianya merupakan antara salah satu pertandingan yang malah segar, yang sentiasa mendapat sambutan, bukan sahaja pendengar radio tapi juga di televisyen dan juga platform media sosial. Tapi apa kelainan untuk Bintang Klasik 2023 berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini?
Baik, pastinya 2023 ini menjanjikan kelainan yang mungkin saya boleh katakan luar biasa sebab mengikut konsep asal bukan uji bakat bintang klasik ini dah lama kita tak dengar. Tahun terakhir adalah pada tahun 2019. Kemuncak bintang klasik 2019 adalah pada 13 Oktober 2019 dan insya-Allah pada tahun ini pada 14 Oktober 2023 dah 4 tahun dan kelainan yang kami bawakan pada tahun ini pastinya kalau sebelum ini ada 2 kategori lelaki dan wanita. Dan pada tahun ini ada kategori tambahan. Pada tahun ini ada tambahan kategori iaitu duet ataupun berkumpulan, iaitu solo, duet ataupun berkumpulan. Mungkin sebelum ini peserta uji bakat ini mungkin dia tak berjaya ke peringkat ataupun bintang klasik yang lepas, tapi tahun ini boleh cuba berduet ke ataupun berkumpulan ke, dan mungkin juga pada tahun ini kita boleh mencungkil ataupun duet. Kalau sebelum ini kita kenal Uji Rashid dan Hel Amir, Dato' Hel Amir, dan mungkin tahun ini ada dia punya generasi baru yang boleh mewarisi bakat seperti Uji Rashid dan juga Dato' Hel Amir itu sendiri. Atau Royston Stamaria dan Francis Kapita, ataupun boleh lahir Pancasitara baru. Bermakna walaupun kita bahagikan kepada kategori lagunya, ada 45 lagu pilihan untuk uji bakat. Banyak. 15 untuk lagu pilihan lelaki, 15 wanita dan 15 duet dan berkumpulan. Tetapi dari segi penjurian dan kategori untuk keseluruhan, kita tidak mengikut kategori yang diasing-asingkan. Bermakna juara bintang klasik satu sahaja. Oh, satu sahaja. Tak kira kumpulan, duet, tak ada. Betul-betul. Dan satu lagi kelainan untuk edisi kali ini ialah kita suntik lagu-lagu saduran. Betul. Bermakna kita kalau tengok 15 lagu kategori lelaki, 15 wanita, 15 duet berkumpulan. Setiap kategori lagu itu ada 5 lagu saduran. Lagu saduran ini adalah lagu yang berasal daripada bahasa asing. Betul. Sebab ini juga selain daripada kita nak mendidik contoh tadi sitara itu, perkataan sitara, kita juga sebenarnya nak mendedahkan kepada pendengar dan juga penonton RTM keseluruhannya. Bila sebut lagu klasik, dia bukan hanya tentang lagu berbahasa Melayu. Bermakna lagu dalam alam Melayu yang popular. Kalau kita tengok daripada awal industri rakaman pada 1940-an lagi, ketika itu kebanyakan lagu-lagu Hindi atau lagu-lagu Tamil yang dinyanyikan dalam bahasa Melayu, dialih bahasa dan dipopularkan, dirakam oleh R. Azmi, oleh Biduan Jasni, oleh Biduanita Zainab Majid. Kemudian pada tahun 60-an, 70-an ketika itu kebangkitan lagu-lagu Jepun. Ramai tak tahu sebenarnya lagu Malas Segar, lagu Ina Rahman, Ingin Bahagia itu berasal dari lagu Jepun sebenarnya. Lagu Jamie Zan juga banyak lagu Jepun. Hari ini dan semalam juga secara aslinya bukan lagu dalam bahasa Melayu. Jadi kita nak mengetengahkan lagu-lagu saduran ini supaya orang pun tahu, orang ingat ini asalnya lagu berbahasa Melayu, tetapi ini sebenarnya bukti integrasi budaya yang sudah pun berlaku dalam alam muzik Melayu, di mana pada suatu masa dahulu lagu dari Filipina, lagu Anak Freddie Aguilar dinyanyikan, dirakam balik oleh kumpulan Caffrey. Jadi ini satu contoh lagi yang kita nak sampaikan kepada peminat-peminat supaya tidak ada keterbatasan bangsa. Bermakna budaya ini, muzik ini universal. Betul, itu saya setuju. Jadi itulah kenapa kami mengetengahkan lagu-lagu saduran juga. Dan ini memberi ruang sebenarnya, saya nak kongsi di sini kepada peserta nanti, kalau ada kemampuan untuk menyanyi lagu-lagu saduran itu, sebahagiannya dalam bahasa asalnya, kita benarkan. Benarkan. Okey. Dari sudut pemilihan lagu, bagaimana daripada pihak Klasik FM sendiri, dan khususnya apa antara lagu-lagu yang mungkin kita boleh war-warkan kepada para peserta yang mungkin cukup teruja sekarang ini dan menyertai uji bakat atau pertandingan
Bintang Klasik ini? Dia bermula kategori lagu bermula dari tahun 1950 sehingga 1990. Jadi dalam kategori pilihan lagu 15 lagu untuk lelaki, 15 lagu untuk wanita dan juga 15 lagu untuk duet ataupun berkumpulan. Pastinya contoh pada tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an dah memang ada dalam senarai lagu yang popular yang contohnya kita ada Menanti di Ambang Syurga. Itu Datuk Ahmad Jais. Kalau saya sebut Biduan Jasni tadi ada lagu Belum Jodoh. Ada lagu Laila oleh Biduan S. Hamid. Itu untuk 1950-an. Untuk lagu-lagu tahun 60-an, kita juga ada lagu Menanti Malam Tiba, Fazidah Jonet. Kita juga ada lagu daripada era 70-an, Surat dari Seberang, Datuk Sharifah Aini. Dan sampai ke lagu Datuk Aisyah, Kemaafan Dendam yang Terindah. Itu 90-an. 90-an. Jadi sebenarnya dia mencakupi semua era. Semua era yang menjadi lagu-lagu yang diputarkan juga oleh Radio Klasik. Okey, jadi senarai lagu tu boleh kita dapatkan di semua platform media sosial Radio Klasik. Menerusi Facebook, TikTok dan juga Instagram lah. Okey, tadi kita dah berbicara berkenaan kita nak cari sang sitara. Jadi apa ciri-ciri sang sitara yang didambakan? Keaslian identiti. Kerana ini bukan pertandingan tiru gaya atau pertandingan mencari klon penyanyi legenda sedia ada. Tak salah untuk kita mengambil inspirasi daripada bintang-bintang legenda. Mungkin terlalu minat sangat dengan Datuk Ahmad Jais, A. Ramli atau seniman agung Tan Sri P. Ramli lah. Tetapi kita mengharapkan supaya hanya mungkin semangat, penjiwaan ataupun mungkin gaya sedikit sebanyak tu kita boleh bertolak ansur. Tetapi kita mengharapkan yang datang itu membawakan identiti tersendiri. Kerana matlamat kita, sebab itulah syarat penyertaan 18 tahun hingga 30 tahun. 30 tahun sahaja. Sebab kenapa orang tanya tak luaskan lagi ruang lingkup umur tu. Kita nak bila pertandingan ini berakhir, dia bukan hanya macam satu pertandingan nyanyian karaoke untuk menyeronokkan sahaja pendengar-pendengar, tetapi kita ada matlamat untuk melahirkan bintang baharu yang punya prospek untuk menjadi artis sebenar, artis sejati. Yang sebab kita lihat di dalam industri muzik kita ni belum ada penyanyi baharu yang berani memilih genre muzik klasik. Betul, setuju. Lagu boleh bernuansa lama, tetapi rakaman baharu. Sama ada lagu tu lagu baharu dengan ciri-ciri macam lagu-lagu Malasegar, ataupun merakamkan kembali lagu Malasegar seperti yang dilakukan oleh Dayang Nur Faizah melalui album Belagu. Atau Sean Ghazi pernah lahir dengan album Semalam satu masa dahulu dengan konsep Broadway dan sebagainya. Tetapi tidak ada penyanyi baharu yang berani memilih genre sebegitu. Jadi itulah sang sitara yang kami cari dengan keaslian identiti sendiri. Keaslian identiti itu pokok pangkal yang utamalah untuk mencari sitara ini. Okey. Pastinya ada dalam kalangan penonton kita yang baru tahu berkenaan pencarian Bintang Klasik 2023 ini dan cukup teruja nak menyertainya. Okey, kita nak kongsikan sedikit informasi uji bakat di mana bila akan diadakan. Baik, dan insya-Allah esok kami akan terus bergerak ke Miri, Sarawak. Lokasi pertama adalah di Zon Sarawak pada hari Sabtu di RTM Miri, 5 Ogos, 6 Ogos di RTM Kuching dan pada 12 Ogos di RTM Tawau, 13 Ogos di RTM Kota Kinabalu dan selepas itu kita ke Zon Utara di Kedah, di RTM Kedah pada 19 Ogos, pada 26 Ogos di RTM Terengganu untuk Zon Tengah. Selepas itu ke Zon Selatan 3 September dan berakhir di Auditorium P. Ramlee pada 9 September. 9 September. Jadi uji bakatnya hanya secara fizikal, tak ada secara dalam talian, tak ada. Sebab kami meneladani ada juga seperti kita kalau nak ambil pemain import sebelum ini, pasukan-pasukan bola sepak, ada yang menggunakan kaedah yang mudahnya YouTube. Tetapi dalam konteks maya ini untuk pencarian bakat, kita tak dapat aura sebenar. Kalau kita turun padang melihat orang itu dari dekat,
dari situ kita dapat menilai. Sebab selain daripada tone suara, yang lebih mustahak adalah auranya. Apa yang disebut X factor. Jadi X factor tu hanya akan dapat kita rasai apabila berdepan. Okey. Bila kita nak bercakap berkenaan X factor ni, boleh tak kita nak minta pengurus radio klasik kita ni belanja sikit lagu klasik Malas Segar. Sikit je. Lagu klasik Malas Segar. Hari-hari kami memberi doktrin lagu tema radio klasik ini adalah lagu Sitara. Nyanyian Kartina Dahari, lagu ciptaan Kasim Masdo, lirik oleh S. Sudarmaji. Jadi ini adalah doktrin kami untuk memberikan penjenamaan kepada bintang klasik. Jadi kita nyanyi hari-hari. Cuba kita nyanyi. Okey, 1, 2, 3. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Bintang Klasik 2023. Pentas Sitara. Okey, untuk maklumat lanjut, informasi selanjutnya anda boleh dapatkan di semua platform media sosial Radio Klasik untuk pertandingan Bintang Klasik 2023. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita untuk perkongsian pertandingan Bintang Klasik 2023. Sekarang ni kita nak bawa penonton ke Terengganu. Kabarnya kempen untuk pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri di Terengganu sekarang ini sedang rancak dilaksanakan. Jadi terus saja bersama dengan sahabat pelapor kita Siti Jamilah Hanim Jamil. Munawar Syuhaida di Yang Kesupri, terima kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Cerita pagi langsung dari Terengganu ini. Pastinya kita akan bercakap lagi mengenai kempen sempena PRU DUN ke-15. Dan untuk makluman semua, 66 calon sah bertanding pada PRU DUN kali ini membabitkan 27 wakil daripada Barisan Nasional, 32 daripada PAS dan juga Pakatan Harapan, 5 calon muda seorang dan juga 1 calon bebas melibatkan 32 kerusi DUN. Dan untuk makluman semua, momentum kempen hari ke-6 diteruskan lagi di mana calon-calon yang bertanding dilihat mula orang kata menyemarakkan lagi kempen dengan membuat kunjungan ziarah kasih ke rumah-rumah pengundi dan antaranya ada kalangan mereka yang sakit, warga emas dan ramai lagi. Dan selain itu juga calon-calon dilihat mula berkempen di premis-premis awam, antaranya pasar awam dan juga premis-premis perniagaan. Dan kami di RTM sendiri berkesempatan untuk mengikuti kempen kesemua calon yang bertanding, termasuk dari Barisan Nasional, PAS, Muda dan juga Pakatan Harapan. Dan untuk makluman semua juga, bermula 29 pada hari penamaan calon hari itu sehingga 2 Ogos iaitu semalam, 215 permit telah diluluskan PDRM, iaitu untuk sepanjang 5 hari berkempen semalam. Dan untuk makluman semua juga, di Terengganu terdapat 930,894 pengundi yang akan menunaikan tanggungjawab pada 12 Ogos ini. Dan untuk makluman juga, 123,575 merupakan pengundi biasa, tentera dan pasangan, polis dan juga pengundi tidak hadir, iaitu luar negara. Dan pastinya seperti yang disarankan oleh Ketua Polis Negeri Datuk Mazli Mazlan, semua calon-calon yang bertanding harus mengamalkan konsep 3R dan memastikan kempen berjalan dengan orang kata dengan sihat dan mengamalkan politik matang. Dan sebenarnya semalam juga satu insiden yang telah dikenapasti, iaitu di Masjid Terapung di Kuala Ibai, Kuala Terengganu, di mana satu poster calon telah dirosakkan dan satu laporan polis telah dilakukan mengenai kes berkenaan. Dan kes itu kini disiasat di bawah seksyen yang telah ditetapkan, iaitu kesalahan sepanjang proses berkempen ini.
Dan pastinya kita akan mengikuti lebih banyak lagi proses-proses berkempen di sekitar negeri Terengganu ini. Untuk itu, kembali kepada rakan sepetugas di studio, silakan. Okey, baik. Terima kasih rakan penyampai dari Terengganu untuk perkongsian cerita pagi dari sana. Kembali di studio hari ini, kita nak berkongsi berkenaan dengan topik seterusnya pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan ekonomi madani, khususnya ataupun tumpuan diberikan dalam sektor komoditi. Bersama dengan seorang tetamu kita bawakan pada pagi ini, Munawar. Dan sudah pasti kita cukup berbesar hati pada pagi ini untuk kita berbicara berkenaan memperkasa komoditi ekonomi madani, iaitu kita bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof yang merupakan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Komoditi. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia, ATM. Sekali lagi mengundang saya untuk bersama. Ya, kali ini kita nak menceritakan dengan lebih lanjut berkenaan dengan sektor komoditi di bawah portfolio yang berhormat Datuk Seri sendiri. Pastinya di bawah rangka ekonomi madani ini ada pengkhususan yang diberikan dan kita ingin berkongsi dengan penonton Saat Pagi Malaysia apakah perkara yang akan dilaksanakan oleh pihak Kementerian Perdagangan dan Komoditi untuk menjamin kelangsungan dan juga kesejahteraan pekebun-pekebun kecil kita dan seterusnya meningkatkan ekonomi negara hasil daripada permulaan kita menjaga kebajikan pekebun-pekebun dan juga mereka yang berada di sektor komoditi ini. Kalau kita melihat apa kepada peluncuran ekonomi madani yang memfokuskan pada 7 perkara asas. Salah satunya ialah berhubung kait dengan nak meletakkan ekonomi Malaysia ke tangga 30 ekonomi besar dunia. Sekarang ini kita berada di kedudukan 35. Dan sudah pasti agri-komoditi memainkan peranan yang agak besar. Kalau kita melihat kepada visi kementerian, iaitu untuk memastikan kemampanan sektor agri-komoditi untuk kesejahteraan rakyat. Dan ini sudah tentu selari dengan konsep madani itu sendiri. Sebab itu kita melihat bahawa peranan kita ialah bagaimana kita nak memastikan kita dapat menyumbang kepada kedudukan KDNK negara dari segi eksportnya. Bagaimana kita nak tingkatkan ekspor dan bagaimana kita nak pastikan pada komoditi kita ini menjadi pilihan utama oleh negara kita, oleh dunia sebenarnya bila kita ekspor. Bukan saja dari segi kelapa sawitnya, getahnya, produk getah kita, produk kayu-kayan kita dan pelbagai lagi. Di mana kita melihat komoditi ini ada 8 sektor yang kita lihat. Dan sinilah kita melihat bahawa untuk kita pastikan bahawa kita akan dapat mengekalkan ekspor komoditi negara kita kepada pencapaian yang lebih besar, kita kena melihat pada pertama sekali produktiviti. Produktiviti kita dapat tingkatkan. Bukan saja kalau kita melihat dalam sektor perdagangan ini, syarikat-syarikat besar. Misal kata kalau kelapa sawit, kita ada Sime Darby, kita ada Felda Global, kita ada pelbagai lagi kilang ladang-ladang besar yang juga menghasilkan produk-produk hiliran dan sebagainya. Dan ini kita kena fokuskan bagaimana kita nak tingkat produktiviti dan produktiviti ini daripada benih itu sendiri sehinggalah kita dapat meningkatkan kepada produktiviti dari segi proses harvestingnya, penuaiannya, pengeluaran produk-produk hilirannya. Bukan saja kita menghasilkan minyak sawit mentah itu, tapi bagaimana minyak sawit itu diproseskan daripada oleochemical untuk makanan, untuk produk kecantikan, untuk kesihatan dan sebagainya. Ini perlu kita tingkatkan dan di sini kita kena memainkan peranan dan bagaimana kita hubung jalinkan di antara syarikat-syarikat besar dan juga bagaimana juga kita memastikan bekalan-bekalan yang melibatkan pekebun-pekebun kecil. Ini yang perlu juga kita fokuskan. Sebab kalau ekonomi dunia kita meningkat, tapi pekebun kecil tidak dapat merasa nikmatnya, sudah pasti ianya akan juga menjejaskan. Akhirnya menjejaskan pengeluaran produk-produk kita. Ini yang kita kena imbangi. Tapi pada masa yang sama, kita kena melihat apakah sokongan yang boleh kita berikan supaya pekebun kecil juga boleh memainkan peranan dalam orang kata value chain itulah. Bagaimana mereka dapat memastikan mereka akan menghasilkan minyak sawit ataupun getah, hasilan getah, produk mereka akan dapat ditingkatkan dan sebagainya. Sebab itu banyak bantuan yang kita sediakan. Misal kata dalam sektor sawit, kita ada lebih kurang 800 orang yang terlibat. 800,000 pekebun kecil di seluruh Malaysia.
bagaimana kita nak bantu memastikan bahawa mereka boleh menghasilkan produk-produk yang akhirnya dibekalkan, dan sebab itu kita menggunakan konsep misalnya kata menubuhkan koperasi dan sebagainya untuk kita membantu mereka, dan juga bagaimana kita nak bantu dari segi input pertanian dan sebagainya. Begitu juga dengan getah, begitu juga dengan koko, dengan lada dan sebagainya. Menggunakan teknologi moden supaya mereka akan dapat menghasilkan produk-produk yang hasilan yang lebih, dan bagaimana kita nak tingkatkan pendapatan mereka. Itu keseluruhan rantaian yang kita nak lihat. Kalau baru-baru ini kita melihat juga viral, misal kata pekebun kecil getah kata harga mereka apa yang diumumkan oleh kerajaan RM2.70, tapi mereka hanya dapat menjual pada harga lebih rendah daripada itu. Sebenarnya kadang-kadang ini yang kita kena lihat juga, perincian yang kita kena lihat. Memang kerajaan dah tingkatkan, misal kata getah daripada RM2.50 dinaikkan RM2.70. Tapi mereka kena berdaftar menggunakan apa yang telah dibangunkan oleh kita melalui aplikasi secara online dan sebagainya. Banyak kaedah yang kita dah buat untuk menyokong, menggalakkan supaya pekebun kecil akan terus menghasilkan hasilan-hasilan mereka, tak kiralah susu getah ataupun getah kering. Dan semua ini kita beri bantuan, sokongan, bukan saja sokongan dari segi bantuan kewangan tapi juga teknikal, dan bagaimana kita nak tingkatkan pendapatan mereka. Banyak kaedah yang sedang kita usahakan, dan insya-Allah saya mengharapkan dengan adanya usaha ini kita akan dapat tingkatkan pendapatan, khususnya pekebun kecil yang akhirnya akan membantu meningkatkan pendapatan negara, sebab agri-komoditi ini memainkan peranan amat penting dalam ekonomi negara kita, di mana masa ini kita menyumbang lebih kurang 3% kepada KDNK negara, dan kita mengharapkan dengan pembangunan yang baru ini kita boleh meningkatkan sumbangan kita kepada pendapatan negara kita. Seperti yang Amat Berhormat Datuk Seri nyatakan tadi, sektor agri-komoditi ini merupakan sektor yang sangat penting kepada ekonomi negara kita, dan pelbagai usaha dan juga bantuan inisiatif yang telah digerakkan di bawah pihak kementerian sendiri untuk memperkasakan setiap lapisan pemain industri dalam industri. Sudah pastinya kita ingin juga menilai apakah antara cabaran-cabaran yang dihadapani oleh pemain industri, khususnya pekebun kecil, khususnya bila kita melihat kepada kelestarian alam sekitar, kemampanan alam sekitar berdasarkan ketetapan pada peringkat antarabangsa, Datuk Seri. Sebab itu kita melihat bahawa sokongan dan bantuan teknikal yang kita berikan, khususnya kalau syarikat-syarikat besar tak ada permasalahan untuk mematuhi skala keperluan ataupun standard yang ditetapkan di peringkat dunia, khususnya dalam konteks kemampanan alam sekitar, kepatuhan kepada human rights, misalnya kata dari segi pekerjaan, dan pelbagai lagi lah kemudahan yang diberikan pada pekerja-pekerja mereka. Sebab itu salah satu sokongan yang kita berikan ialah di samping kesedaran untuk good agricultural practice kepada pekebun kecil, tapi mengapa kita mesti menjaga pada masa sama alam sekitar, menggunakan kaedah pertanian yang mesra alam, yang tidak akan mendedahkan bahaya dari sudut kesihatan dan sebagainya. Sebab itu kita perkenalkan apa dikatakan MSPO, iaitu Malaysian Standard of Palm Oil, yang sedang kita dah bangunkan, dan kita nak supaya MSPO ini diterima pakai di peringkat dunia. Alhamdulillah pekebun kecil kita menerima baik, dan boleh dikatakan semua ladang-ladang kita sekarang ini lebih kurang 95% sudah disijilkan dengan pensijilan MSPO itu sendiri. Sebab itu amat penting pada masa yang sama juga kita kena bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain dan juga kajian-kajian negeri untuk memastikan bahawa pematuhan kepada keperluan dunia dari sudut kemampanan ataupun sustainability ini, di mana tidak ada lagi orang kata penyah hutan untuk membuka ladang-ladang baru, dengan kita membuka reserve hutan yang ada ini dibuka untuk ladang. Jadi kita kena melihat bahawa pematuhan pada standard dunia ini penting, sebab kita kena jaga juga alam sekitar. Sebab ini salah satu juga konsep dalam ekonomi madani, bahawa kita kena kelestarian alam sekitar ini kena jaga. Sebab itu kalau kita dapat meningkatkan penanaman semula, ianya sebenarnya akan menambah baik keadaan iklim dunia, dan kita akan menyumbang kepada sudut sustainability dalam konteks Malaysia itu sendiri.
Dan dalam konteks itu juga komoditi memerlukan kita untuk wujudkan apa dikatakan ladang-ladang hutan baru sebab kita memerlukan kayu-kayu untuk dihasilkan sebagai perabot. Sebab Malaysia merupakan pengeksport lebih kurang nombor 6 di dunia dalam konteks perabot. Dan sebab itu, tapi masalah sekarang ni cabarannya ialah kurangnya bahan mentah, kayu-kayu yang kurang. Getah makin kurang sebab orang dah balik kepada kelapa sawit dan kita terpaksa import. Kadang-kadang susu getah kita sendiri kita terpaksa import 3 bilion. Sebab itu sekarang ni kita pun galakkan supaya pekebun kecil bukan saja menghasilkan getah kering tapi juga beralih kepada menghasilkan susu getah di mana ada insentif tambahan sebanyak RM1 kalau mereka menghasilkan susu getah dan sebagainya daripada apa yang mereka lakukan sekarang ini. Jadi inilah usaha-usaha yang sedang kita lakukan dan diharapkan dengan itu kita di samping kita meningkatkan ekonomi kita dari segi pengeluaran, pada masa sama kita akan dapat menjaga alam sekitar kita dan alam sekitar ini perlu supaya kita akan dapat menyediakan keadaan sumber alam yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Bila bercakap mengenai sektor komoditi ini, tidak teralih juga bila kita bercakap berkenaan dengan pekerja asing. Itu sebelum pre-pandemik ada beberapa isu kenapa kita tidak boleh meneruskan sektor komoditi ini sebab kita terlalu bergantung dengan pekerja asing. Apakah antara perkara-perkara ataupun program dilaksanakan di bawah Inisiatif Ekonomi Madani ini untuk mengurangkan kebergantungan sektor komoditi ini terhadap pekerja asing dan juga memenuhi setiap kerangka dan menterjemahkan konsep ekonomi madani itu sendiri? Cabarannya sudah pasti. Di negara kita, the 3Ds. Kita panggil 3Ds, dirty, dangerous and difficult. Kadang-kadang pekerja tempatan kita tidak bertahan dalam sektor ini untuk bekerja dengan tempoh yang lebih lama. Sebab itu pusingan ataupun mereka bekerja mungkin pada tempoh sekejap tapi beralih kepada pekerjaan-pekerjaan lain. Sebab itu kebergantungan kepada foreign labour ini masih dalam sektor-sektor ini. Terutamanya dalam kalau sektor peladangan, penuaian misal kata. Kalau sektor perabot, kerja-kerja yang agak proses yang agak bukan rumit, mungkin dia environment itu sendiri yang agak tidak menjadi pilihan kepada rakyat tempatan kita. Sebab itu kita melihat bahawa automation dengan menggunakan teknologi mechanization, jadi ini menjadi fokus kita supaya kita lebih banyak menggunakan mesin, kurang bergantung pada pekerja. Terutamanya kita boleh bangunkan pekerja-pekerja mahir. Dalam contoh ini misal kata di peringkat SAMDABI telah membangunkan banyak menggunakan teknologi, mekanisasi dan sebagainya. Dan di sini ini dapat menarik pekerja tempatan dan juga dalam konteks kelapa sawit dan juga yang lain. Kita juga sedang membuat kajian dan bekerjasama dengan pihak swasta untuk pastikan kita boleh bangunkan menggunakan teknologi dan otomasi ini supaya dengan ini kita dapat bangunkan pekerja-pekerja separuh mahir di mana ini boleh menarik pekerja-pekerja tempatan dan kurangnya bergantungan kita kepada pekerja-pekerja asing. Itu salah satu pendekatan kita. Dan kilang-kilang baru misal kata yang sedang kita bangunkan yang mesra alam juga, itu juga akan memastikan kurangnya pekerja asing tapi lebih kepada pekerja-pekerja separuh mahir. Dan saya kira dapat menarik lebih ramailah pekerja tempatan dalam sektor ini nanti. Okey, Datuk Seri, saya ingin menyentuh berkenaan istilah pengkayaan baharu dan juga kita melihat hala tuju masa hadapan untuk industri ini, peladangan dan juga komoditi. Bagaimana untuk kita gambarkan sebelum ini, Datuk Seri ada pernah menyentuh berkenaan dengan cadangan untuk meletakkan aktiviti perniagaan karbon di bawah Kementerian Peladangan dan Komoditi. Jadi bagaimana ini merupakan salah satu hala tuju mungkin pengkayaan baharu di bawah kementerian? Ini sesuai ataupun selari dengan apa yang ditakrifkan oleh United Nations. United Nations atau bangsa-bangsa bersatu di bawah UNSG mengtakrifkan karbon ini sebagai komoditi. Jadi bila karbon sebagai komoditi, lebih sesuailah ianya diletakkan di bawah Kementerian Peladangan dan Komoditi. Sebab namanya sudah pun komoditi. Dan bila fokus ini diletakkan pada kementerian kita,
Apa yang perlu kita lakukan ialah untuk kita bangunkan keseluruhan rantaian daripada untuk database, di manakah hutan-hutan kita, di manakah karbon-karbon yang berada ini, yang mana ini di bawah conservationnya boleh kekal di bawah Kementerian NREC, yang mana conservation di bawah mereka sebab environment di bawah mereka. Tapi the commodity aspect itu iaitu penanaman semula, the trading aspect, penjualan ataupun jual beli dan juga penyimpanan, itu boleh diletakkan di bawah kementerian kita, dan ini merupakan satu sumber baru. Sebab itu kalau kita melihat di Malaysia, Sarawak adalah salah satu negeri yang kehadapan dalam membangunkan sektor komoditi karbon ini, termasuklah penyimpanan, di mana mereka sudah pun melakukan apa orang kata negotiation lah dengan Korea dan Jepun yang ingin menjadikan Sarawak sebagai tempat penyimpanan karbon, dan pada masa sama Sarawak boleh membekalkan ataupun menghasilkan kredit kepada dunia. Itu salah satu I think yang perlu diberi fokus kepada kita. Dan di Malaysia kita kena segerakan tindakan untuk membangunkan carbon trading dari segi pertama sekali perundangan, peraturan, dan juga dari segi tax structure yang perlu kita bangunkan secepat mungkin. Ya? Bila kita bercakap berkenaan dengan untuk Malaysia sebagai peneraju ekonomi di rantau Asia Tenggara, rantau Asia Tenggara ini ASEAN, kalau kita cakap ada 10 negara anggota ASEAN, dan Malaysia tidak terkecuali sentiasa bersaing bersama dengan negara maju lain seperti Singapura, dan Vietnam juga mengekori rapat dalam sektor perkembangan ekonomi ini. Jadi dalam konteks peladangan dan juga komoditi, bagaimana Datuk Seri melihat Malaysia boleh memainkan peranan ataupun peneraju utama untuk menjadi pengeksport ataupun pengimport bersaing dengan 10 negara anggota ASEAN yang lain ini? Pertama sekali kita kena melihat secara dalaman di mana kedudukan kita sekarang. Kalau kita melihat dari segi getah sebagai contoh, kita pernah menjadi nombor 1 di dunia pengeluar produk-produk hasilan getah. Bila kita kata hasilan getah, lebih kepada yang raw materialnya lah. Sekarang ini kita berada di tangga yang ke-7 dari segi penghasilan susu getah ataupun raw material berhubung kait dengan getah. Tapi dari segi end product, kita masih nombor 1 dan penghasilan kan natural rubber glove. Jadi sebab itu penumpuan sekarang ini lebih kepada hiliran. Maknanya kita menghasilkan produk-produk hiliran yang kita dapat bekalkan untuk dunia. Kelapa sawit dari segi ladang, saiz minyak sawit mentah memang kita nombor 2 berbanding Indonesia. Tapi kita menghasilkan premium produk, iaitu hiliran kita adalah yang boleh katakan nombor 1 dari segi permintaan dunia. Jadi ini yang kita kena fokuskan, di mana kelebihan kita, apa yang boleh kita lakukan supaya kita produk-produk hiliran kita ini akan diterima di pesada dunia dari segi kemampanannya. Yang itu yang kita nak tentukan. Bukan saja minyak sawit, getah dan sebagainya, tapi juga produk-produk komoditi yang lain, termasuklah perabot dan sebagainya. Okey. Baru-baru ini Yang Amat Berhormat Datuk Seri telah mempengerusikan mesyuarat koordinasi Kementerian Luar Negeri Kluster Ekonomi Sawit di Wisma Putra. Saya ingin menyentuh berkenaan perkara itu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri, khususnya dalam usaha menangani kempen anti minyak sawit, dan Datuk Seri juga menggesa semua pihak untuk menggambling tenaga, kepakaran, kemahiran dan juga pengetahuan untuk memperkukuhkan ekonomi berkaitan sawit. Jadi bagaimana dalam perkara ini untuk kita memastikan semua pihak memainkan peranan yang penting, khususnya pihak-pihak yang berkaitan di luar negara, rakyat-rakyat Malaysia, untuk menjadi suara kepada kerajaan khusus untuk menangani kempen ini. Pendekatan kita di bawah kajian perpaduan ialah whole government approach. Maknanya bila kementerian kita bukan saja melihat agro commodity, tapi kita kena libatkan keseluruhan kementerian, apatah lagi kementerian luar yang ada pejabat-pejabat di luar negara dan sebagainya, di mana di sinilah maknanya kita kena bekalkan segala maklumat, kena latihkan pegawai-pegawai kita supaya bila mereka berada di luar negara, apa-apa saja kempen yang negatif, mereka sendiri yang akan dapat orang kata menapis segala serangan negatif ke atas produk-produk kita. Di samping itu kita ada G2G dan sebab itu engagement yang mana kita ada misi yang kita pergi ke Europe, kita pergi ke pelbagai tempat untuk menerangkan
kedudukan kita dan sebagainya. Alhamdulillah, di peringkat EU itu sendiri mereka dah bersetuju untuk menubuhkan jawatankuasa khas berhubung kait dengan pematuhan kepada apa yang mereka perlukan, dan mereka memahami kedudukan kita sekarang ini dan mereka mahu berinteraksi dengan kita, dan ini merupakan satu langkah yang baik sebagai permulaan. Dan 4 Ogos ini sebenarnya akan ada perjumpaan di antara EU, Indonesia dan Malaysia di Jakarta untuk membincangkan apakah langkah seterusnya, bagaimana kita nak pastikan bahawa penerimaan kepada produk-produk Malaysia ini dari segi usaha kita untuk menjamin kemampanan alam sekitar ini yang sudah sebenarnya mematuhi kehendak dunia sekalipun. Dan ini yang perlu kita laksanakan. Tapi lebih penting ialah penglibatan keseluruhan kementerian, khususnya di kementerian luar itu sendiri yang memainkan peranan untuk membantu kita di keseluruhan dunia nanti, menjelaskan kedudukan Malaysia, pematuhan kita, kelebihan produk kita, sudut kesehatannya, sudut kesematannya, semua terkandung di dalam apa yang kita bincangkan. Datuk Seri, di kesempatan berbaki beberapa minit yang terakhir ini, sekarang ini ketika ini kita sedang menerima ataupun Yang Berhormat Perdana Menteri menerima kunjungan lawatan daripada Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah. Apa barangkali sebarang perbincangan yang akan dilaksanakan antara mereka ini, ada harapan yang ingin diwar-warkan oleh Datuk sendiri hasil daripada kerjasama barangkali antara Malaysia dan juga Brunei? Sudah pasti di rantau Asia ini kita merupakan bukan sahaja jiran, tapi saudara begitu akrab sekali. Termasuk apatah lagi kami di Sarawak dengan Brunei ada hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Dan sudah pasti dengan kunjungan ini akan dapat merapatkan hubungan, bukan saja di antara kerajaan dan kerajaan, hubungan bisnes dengan bisnes, tapi lebih utama ialah people to people. Dan diharapkan dengan hubungan ini kita akan terus dapat meningkatkan kerjasama dari semua aspek, politik, ekonomi dan juga sosial. Okey, mungkin ada sedikit kata-kata semangat dan juga kata-kata nasihat kepada pekebun-pekebun kecil, pemain-pemain industri untuk mereka bersama-sama untuk menggambling tenaga untuk kita memperkasakan industri komoditi. Ya, untuk kita pastikan bahawa negara kita akan menjadi sebuah negara yang menyumbang pada ekonomi negara kita. Jadi saya mengharapkan kerjasama erat di antara kita, kementerian dan juga pekebun-pekebun kecil. Kalau ada masalah, berhubunglah dengan kita. Dan komitmen kita ialah untuk memberi yang terbaik. Sebab rantaian pekebun kecil memainkan peranan utama untuk memastikan bahawa kita mampu mengeluarkan produk yang baik, yang mampan, yang akhirnya akan dapat meningkatkan ekonomi negara kita. Dan ekonomi negara bila baik, kita akan dapat menyumbang balik kepada bantuan kepada pekebun kecil kita. Jadi teruslah berinteraksi dengan kita, berikan cadangan dan sama-sama kita membangunkan ekonomi madani untuk negara kita. Okey, baik. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof selaku Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Komoditi bersama dengan kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan ekonomi madani, bagaimana ia membantu untuk memperkasakan sektor komoditi. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Datuk Seri atas perkongsian pada kali ini. InsyaAllah kita harapkan ia memberi manfaat yang cukup besar kepada kita semua, kepada seluruh masyarakat Malaysia madani. Okey, sekarang ini Datuk Seri, kita nak bawa penonton untuk kita meninjau keadaan cuaca di seluruh negara sepanjang hari ini. Jadi terus saja bersama dengan sahabat pelapor kita di Maps Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baiklah, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat terlebih dahulu paparan amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Kategori pertama yang masih lagi dikekalkan di kawasan perkapalan Phuket. Dan amaran ini masih lagi berkuat kuasa sehingga ke tengah malam nanti. Berikutan ketinggian ombak dilihat boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan perkapalan, bot-bot kecil, perkhidmatan feri, sukan dan juga rekreasi laut. Baiklah, kita beralih pada paparan imej kemerada bagi tinjauan cuaca semasa. Semenjak daripada awal pagi tadi, satu garis badai dilihat sudah pun mula terbentuk di Selat Melaka ini yang mana ianya memberi kesan keadaan cuaca lembap di sepanjang negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan negeri Perlis, Kedah, di pesisir pantai negeri Perak, negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka dan juga di negeri Johor. Keadaan cuaca ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke lewat pagi nanti.
Pagi sebelah petang ini pula, Met Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca yang lembap boleh berlaku terutamanya melibatkan bahagian pedalaman dan juga pantai timur semenanjung Malaysia. Keadaan hujan secara berpetir dilihat berpotensi untuk berlaku di pedalaman negeri Kedah, Perak, di pedalaman negeri Pahang, juga di satu dua tempat melibatkan negeri Selangor, Negeri Sembilan, Johor, juga di Negeri Terengganu dan juga di Negeri Kelantan. Keadaan cuaca ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di negeri Sabah dan juga Sarawak menunjukkan keadaan cuaca yang lembap dilihat lebih tertumpu di negeri Sarawak, yang mana keadaan hujan secara petir sedang berlaku di bahagian Kuching, Mukah Bintulu, Sibu dan juga di bahagian perairan Miri, dan keadaan hujan juga turut dicerap sedang berlaku di bahagian Tawau negeri Sabah. Dan keadaan ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke tengah hari nanti. Bagi petang ini pula, keadaan hujan secara berpetir dilihat akan lebih tertumpu di negeri Sabah melibatkan bahagian pedalaman, juga di daerah Tongot. Manakala di negeri Sarawak, keadaan cuaca kurang hujan dijangkakan boleh berlaku. Baiklah, ini sahaja yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan, Hayatunisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. SPM Plus hari ini kita bersama dengan produk jamu jelita. Tanpa membuang masa, saya perkenalkan terus tetamu untuk kita memberikan ruang ini kepada beliau untuk menceritakan berkenaan produk kecantikan terutamanya untuk wanita-wanita khas di luar sana. Kita bersama dengan Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Atira, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Syu. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Atira sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, kita nak sihat bertenaga ni dengan jamu jelita ni ada banyak, ada 4 produk pada pagi ini, Atira. Kita mulakan sebelah kanan dulu, silakan. Okey, Assalamualaikum buat semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Okey, sebenarnya apa yang anda nak kongsi hari ini, Syu, merupakan produk yang rasa serba lengkap untuk bantu semua wanita di luar sana ada berat badan ideal dan bantu untuk dapatkan bentuk badan yang menawan. Sebab anda percaya, bila bercakap tentang berat badan ideal ni, ramai dekat luar yang memang idamkanlah, orang kata apa, setiap bulan kita memang pasang azam nak ada berat badan ideal, nak ada, orang kata apa, bila timbang berat pun tak takut, nak ada bentuk badan menawan. Tapi oleh kerana kena melibatkan proses, ramai yang suka macam setengah jalan. Sebab kadang-kadang ada orang yang tak suka, nak kena ambil masa, nak kena tunggu. Yelah, bila kita diet, kita bersenam, semua makan masa benda tu, orang lagi suka benda yang kesan pantas. Jadi apa yang saya nak share kepada anda hari ini adalah merupakan produk yang saya rasa boleh membantu anda untuk capai berat badan ideal, terutama buat anda yang tidak ada masa. Sebab tak percaya, bila bercakap tentang bersenam, bukan kita tak nak bersenam, kadang-kadang tak ada masa. Bila cakap tentang pemakanan ni, ini adalah perkara yang paling susah untuk kita kawal, untuk kita jaga. Macam Matra sendiri, pagi tadi pun dah kena teh tarik, belum tengah hari lagi apa yang akan makan kita tak tahu. So itu adalah perkara biasa, terutama buat kita yang bekerja ni, kita prefer benda yang lebih mudah, orang cakap. Jadi hari ini perkongsian acara adalah tentang produk yang terasa boleh bantu anda untuk capai berat badan ideal. Sebab kita tahu bila bercakap tentang pemakanan, isu pemakanan, kita ni adalah apa yang kita makan. Kalau kita makan benda sihat, badan kita mesti sihat. Kalau kita makan benda yang tak sihatlah jadinya.
Jadi apa yang saya nak share kepada anda merupakan produk minuman detox iaitu Pearl White Fiber. Ini adalah minuman fiber. Kenapa saya bawakan produk minuman fiber? Sebab anda percaya, dalam rutin harian kita yang sibuk, kadang-kadang kajian kata kita kena minum 25 hingga 30 gram sehari serat. Tapi kadang-kadang yang itu pun kita tak cukup untuk penuhi keperluan kita. Dan itu menyebabkan kadang-kadang ramai yang dekat luar ada masalah kadang-kadang kelepasan. Okey, anda nak cakap kepada anda, anda boleh nilai sendiri. Hari ini anda balik rumah, anda timbang. Anda tak membuang 2-3 hari, anda timbang. Lepas tu lepas membuang, timbang semula. Sebenarnya banyak perubahan yang anda boleh lihat bagaimana berat tu dia menurun. Sebenarnya benda itu pun mempengaruhi kita punya saiz fizikal dan juga berat badan kita. Sebab kadang-kadang apa yang kita makan ni, terutama makanan yang jenis lambat hadam. Ramai dekat luar yang mengeluh juga bila seharian duk makan Syu. Orang sehari makan 3 kali, kita makan 5 kali. Lepas tu malam bila tidur mulalah baju tu nak cangkuk pun tak boleh kadang-kadang. Zip pun tak boleh nak cangkuk. Perut tu terlalu besar, terlalu berat, terlalu penuh. Belum bila nak tidur tu rasa memulas, perut tu tak selesa dan sebagainya. Ramai dekat luar tu. Jadi apa yang saya nak share kepada anda, hal ini boleh berlaku kalau kita memang tidak mengamalkan gaya hidup sihat dan kita memilih untuk makan secara berlebihan. Ramai yang kongsi dengan Atira, bila makan berlebihan ni memang susah nak tidur Atira. Dia kata perut tu meragam. Belum benda tu buat spoil mood orang cakap. Tengah meeting dia berbunyi-bunyi perut dan sebagainya. Jadi kita nak pastikan anda ada sistem penghadaman yang sihat. Kita bantu anda, kita sediakan minuman serat yang tinggi dengan kandungan serat. Nama dia Pearl White Fiber, minuman serat yang tinggi dengan kandungan serat yang kita formulasikan khas untuk bantu semua rakyat Malaysia. Sebab kita tahu isu masalah saiz fizikal, isu masalah sembelit, masalah berat badan tidak seimbang ni ramai dekat luar tu. Sebab bila isu ni terjadi, ramai juga yang berkongsi dengan Atira bahawa Atira rutin harian yang sibuk ni, saya ni pula kurang bersenam. Bila kurang bersenam, toksin banyak dalam badan, makan pula benda yang manis-manis. Lagi trend pemakanan kita lah cakap. Macam Atira sendiri, bila terlalu sibuk, kita akan cari apa cara mudah? Fast food. Belum yang terlalu sibuk, kita akan cari pula processed food. Dan benda-benda itu memang mempengaruhi nilai kalori dalam badan kita. Dia menambahkan penambahan kalori dan sebagainya. Itulah punca kenapa kadang-kadang diet Atkins, dah buat intermittent fasting, dah buat aneka jenis diet semua tetap berat tak turun. Tetap ada berat gitu je, orang cakap apa tidak membantu. Jadi apa yang saya nak share kepada anda, apalah salahnya kita tukar kaedah tersebut, kita amalkan minuman serat seperti Pearl White Fiber ni. Yang mana Pearl White Fiber ni merupakan minuman yang boleh bantu anda dari sistem perlawasan yang sangat sihat, bantu bersihkan perut kita daripada sisa makanan yang tidak terhadam dan sebagainya. Dan ini adalah produk yang kalau nak tahu Atira sendiri amalkan. Sebelum Atira bersalin, berat Atira hampir 68 kilo. Tapi dengan minum Pearl Fiber Atira turun 12 kilo. Jadi sebab tu pentingnya kita untuk ada pengambilan serat setiap hari seperti minuman Pearl Fiber ni. Sebab ramai dia kongsi dengan Atira, ramai dia kata, Atira, alhamdulillah minum Pearl Fiber ni berat dah turun. Dia kata minum Pearl Fiber dah dapat berat badan ideal. Minum Pearl Fiber, baju yang dulu dah tersimpan dah boleh pakai. Dan macam kita punya testimoni juga. Ini apa yang nak share kepada anda. Okey, ini testimoni kita. Kalau dulu berat dia 110 kilo, ini berat dia 110 kilo terjadi kerana makan berlebihan. Kita tahu budaya makan berlebihan sangat terkenal dekat Malaysia. Malah kajian pun kata 69 juta rakyat Malaysia ada masalah berat badan. Ini kajian yang kata bukan Atira, ramai yang ada masalah berat badan. Tapi nasib baik sempat jumpa Pearl White Fiber. Dengan minum Pearl White Fiber, kalau dulu berat 110 kilo, minum Pearl White Fiber selama 3 bulan. Ini dia yang terkini. Lagi handsome. Berat terkini 75 kilo. Kadang perasan tak, sebenarnya jika kita ada saiz fizikal yang orang kata apa agak besar, dia mempengaruhi penampilan kita juga. Kita akan nampak tua sebelum usia, orang cakap kita akan nampak berusia. Jadi sebab tu penting anda untuk ada amalkan pemakanan sihat, untuk anda sistem penghadaman yang lancar supaya kita ada berat badan ideal. Kita lebih yakin nak berhadapan dengan orang dan kita juga dapat elakkan masalah-masalah kesihatan lain. Dan apa yang bagusnya tentang produk Pearl Fiber ni, sedikit demo saya tunjuk kepada anda. Okey, bayangkan ini adalah, depan Atira adalah air yang berisi minyak. Dan apa yang saya nak tunjuk Syu, anda boleh bayangkan minyak ni adalah dalam perut kita. Dan minyak ni adalah toksin. Orang kata apa, kita punya sistem makanan yang tidak terhadam, yang sebenarnya hari demi hari, kalau kita simpan, kita biar, dia akan menebal hari demi hari. Jadi apa yang Pearl White Fiber bantu, C5 dalam produk ni, dia bantu dengan cara, bila kita minum Pearl White Fiber, dalam ni ada kandungan fiber C5, dia bantu untuk menyerap sisa makanan, toksin, lendir-lendir, minyak semua. Dia akan meresap semua tu, serap semua tu, serap, kemudian akan disingkirkan melalui perlawasan. Anda boleh lihat macam mana dia serap, lepas tu zap, dia keluar melalui sistem perlawasan kita. Dan apa yang bagus tentang Pearl Fiber, ini adalah minuman yang kesan dia seawal 4 hingga 6 jam, anda akan dapat lihat tindak balasnya. Kita akan ke tandas untuk melawas dan sebagainya. Jadi produk Pearl Fiber ni, ini adalah produk yang terjamin kepada anda yang nak dapatkan berat badan ideal, nak capai berat badan ideal, dah cuba kaedah diet dan sebagainya, tapi masih tidak ada berat badan ideal. Jangan lupa
lupa dapatkan pork fiber, Syu. Okey, baik. Selain pada minuman tersebut juga sebenarnya untuk kita membantu anda semua mendapat orang kata bentuk badan yang ideal. Betul. Hari ini ada bengkong dan juga korset hari ini, Tira? Betul. Orang kata apa, melengkapi. Bila kita dah minum pork fiber, kita pakai pula bengkong. Sebenarnya saya bawakan demo hari kepada anda, saya bawakan model. Okey, saya nak tunjuk kepada anda sebenarnya bengkong ratu ni macam mana rupa dia. Kalau kat kotak kita tak nampak kan, dia sebenarnya adalah korset perut. Bila kita pakai di bawah dada sampai kita punya pinggang. Lebih tepat dipanggil waist trimmer sebab dia bantu kita untuk mengempiskan perut. Macam anda sendiri, pengalaman anda bersalin awal tahun hari tu, orang dah bersalin memang ada masalah otot perut yang mengendur. Perut kita akan ke bawah. Dia macam kulit perut tu jadi lembek. Jadi kita sediakan korset ni ataupun bengkong ratu ni untuk bantu mengempiskan perut dan bantu menaikkan orang kata apa, otot perut yang lembek tu. Anda sendiri ada pengalaman macam tu, so anda akan pakai bengkong ni supaya tidak ada lagi masalah tu. Kadang wanita memang macam anda sendiri akan frust gila lah lepas bersalin kan. Dia akan melendut ke bawah. Tapi dengan pemakaian bengkong ratu, dibantu mengempiskan perut dan bantu menaikkan semula otot perut dalam masa yang membantu dapatkan ukur lilit pinggang idaman. Sebenarnya korset ni, bengkong ni harganya sangat murah, RM37. Anda boleh pakai dalam rutin harian, tak ada masalah, sangat selesa, dia serat peluh, dia tidak berkedut dan anda boleh lihat dia ada orang kata apa, ada tiga cangkuk. Ini video yang dekat TV anda boleh lihat dia ada 3 cangkuk, boleh pakai mengikut keselesaan. Sebenarnya kenapa kita sediakan 3 cangkuk? Sebab kita nak tunjukkan kepada anda bila pakai selalu kita boleh lihat perbezaan dia daripada cangkuk pertama, cangkuk kedua, cangkuk ketiga. Jadi kita boleh lihat macam mana perut kita tu mengempis dengan pemakaian bengkong ratu. Sebenarnya bengkong ratu ni boleh dipakai oleh lelaki dan wanita, bukan perempuan je, lelaki pun boleh pakai. Yang seterusnya perempuan boleh pakai. Ini korset ratu. Kalau bengkong dia lebih kepada pinggang, korset dia daripada bahu sampai ke peha. Korset ratu ni dia lebih kepada orang yang nak pakai baju kadang-kadang malu sebab ada masalah kulit yang menggelebih dekat orang kata bawah pinggul, perut dan sebagainya. Korset ratu dia merupakan kain yang sangat stretchable dan juga produk yang boleh bantu anda untuk dapatkan orang kata apa, badan yang lebih firm. Sebab kadang-kadang bila kita nak pakai baju, terutama baju yang agak fit ni, kita setengah orang dia ada macam masalah lembek-lembek kat perut kan. Dan peha yang mana ada masalah peha bergesel atau bersyahir bila berpeluh memang tak selesa. Anda yang nak bentuk badan cantik, ini produk yang sangat sesuai untuk anda pakai, korset ratu. Dan yang paling istimewa tentang korset ratu ni, boleh lihat di kaca TV dia ada lubang di tengah. Kenapa dia ada lubang di tengah? Untuk memudahkan urusan ke tandas. Wanita yang pakai korset mesti tahu betapa susahnya nak ke toilet. Bila kita pakai korset, semua nak kena buka. Tapi dengan korset ratu sangat mudah sebab membantu memudahkan urusan ke tandas. Dia kain yang sangat stretchable. Ada kesan push up. Ada kesan push up masuk Atira. Bila kita pakai, dia bantu menaikkan kita punya bahagian-bahagian aset supaya nampak lebih terletak. Jadi bila kita dah minum pork fiber untuk bantu dapatkan berat badan ideal, pakai pula bengkong, pakai pula korset, tak lengkap tanpa krim orang cakap. Jadi ini produk yang melengkapi satu sama lain. Dan BioShape body lotion bukan seperti produk di luar yang panas, bila kita panas lagi panas kulit kita, tidak. Dia tidak panas, dia tidak melekit, dan penggunaan BioShape body lotion bantu merawat ataupun mengatasi masalah kulit-kulit yang menggelebih terutama di bahagian pinggul, lengan dan perut. Jadi masa Atra berbantang, Atra pakai produk BioShape dulu, lepas baru Atra pakai bengkong. Sebab dia bantu untuk merapikan balik kulit kita yang menggelebih tu. Jadi penggunaan BioShape body lotion ni selain bantu atasi kesan stretch mark dekat kulit, BioShape body lotion dia tidak melekit, dia tidak panas. Boleh pakai harian. Nak pakai pergi kerja boleh, nak pakai pergi gym boleh, nak pakai masak pun boleh sebab dia tidak panas. Setengah krim macam ni dia panas. Dia menyebabkan kita tak selesa, dia lagi panas bila kita berpeluh ataupun kena air. Tapi dengan BioShape body lotion jangan risau. Dia tidak panas, tidak melekit dan berbau harum. Jadi sebenarnya kesemua produk ni adalah salah satu produk yang anda boleh dapatkan. Sebenarnya pakai semua lagi bagus kalau anda nak capai berat badan ideal, nak dapatkan bentuk badan menawan. Jangan lupa minum produk pork fiber. Ini testimoni kita yang dah pakai. Dah minum pork fiber daripada 110 kilo sekarang 75 kilo dan sekarang ada promosi. RM29 sahaja untuk produk pork fiber, dapatkan di Jombai. Dan anda yang nak dapatkan bengkong ratu berharga RM37, korset ratu berharga RM39 dan BioShape body lotion berharga RM37. Sekarang bengkong pun ada diskaun RM29. Nak dapatkan diskaun boleh terus saya di www.jombai.my. Jangan lupa dapatkan produk kami di Jombai di Shopee, dan sebarang pertanyaan lanjut boleh terus hubungi 1800 885510 atau hubungi 013-3535-753. Boleh pakai produk jamu tanpa was-was sebab produk kita dah 11 tahun di pasaran, dikilangkan di kilang bertaraf Good Manufacturing Practice dan merupakan produk yang ada pengasan makanan, serta sebanyak produk ini semuanya pastinya anda boleh dapatkan di semua stokis kami di seluruh Malaysia. Tapi nak beli secara online pun boleh, tapi nak hubungi stokis pun boleh, dan sebarang orang kata apa, nak tahu lebih lanjut boleh tengok di website, nak tengok di TikTok kita pun boleh, TikTok Jamu Jelita Official. Okey, baik, terima kasih Atira berkongsi berkenaan produk Jamu Jelita. Ada 4 produk ni, kalau nak cantik anda boleh ke laman sesawan dan juga laman media sosial Jamu Jelita untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan produk Jamu Jelita. Kita nak berehat seketika, kembali selepasnya. Banyak topik menarik kita akan bawa untuk anda. Jangan ke mana-mana. Bagaimana mengundi?
Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Okey, baik, bertemu kami dalam siaran Saat Pagi Malaysia hari ini. Selain daripada berkenaan dengan sektor komoditi yang kita bincangkan hari ini, dari awal pagi kita sudah kongsi ada dua tetamu yang kita akan bawakan yang istimewa pada pagi ini. Kita sudah bersama dengan Timbalan Perdana Menteri seketika tadi. Soalan kita tetamu yang kita bawakan di studio, Munawar. Betul tu. Untuk kita berbicara berkenaan tata kelola baik sebagai asas ekonomi madani. So, pastinya kita cukup berbesar hati pada pagi ini. Kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Osman Said yang merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Nampak tu dia dalam kesibukan dia tu untuk berkongsi pada anda semua sebenarnya berkenaan dengan tata kelola yang baik sebagai asas ekonomi madani ini yang baru saja diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Datuk Seri, kau boleh kongsikan bagaimana sebenarnya pada pagi ini dengan Pentua Saat Pagi Malaysia reformasi undang-undang ini boleh membantu untuk menterjemahkan ekonomi madani ini? Pertama sekali, terima kasihlah pada SPM kerana menjemput bahagian undang-undang. Selalu jarang orang jemput sebab kami ni dalam kategori bukan kementerian tapi agensi yang kadang-kadang agak membosankan lah sebab terlampau teknikal. Jadi saya cuba dalam bahasa yang paling mudah untuk penonton di luar sana. Maksudnya mudah. Bila kita nak pergi ke depan, bila kita nak membina rumah, struktur rumah tu penting. Betul. Dan kalau kita beli rumah, kita nak buat renovasi, kita nak jual rumah pada pihak ketiga, kalau kita beli rumah tu nampak cantik dari luar, kita masuk dalam ketuk-ketuk semua dah jatuh, pecah dan sebagainya, orang tak nak dan orang marah. Dan orang tak akan pergi pada kita yang meniaga menjual rumah tersebut. Jadi seperti hari ini, Yang Berhormat Perdana Menteri menyebutkan tentang ekonomi madani dengan elemen madani menjadi pengikat kepada perjalanan negara dalam hala tuju 5 tahun kita memerintah, insya-Allah. Jadi isu dia ialah untuk menyampai perjalanan dan mengiring jalanan tersebut. Tu kita mesti nombor satu tu undang-undang yang dapat membantu. Kedua, kita mesti memberikan keyakinan kepada rakyat. Tetapi yang lebih penting sekali ialah keyakinan kepada pelabur luar yang nak letak duit dalam negara kita. Kalau negara kita tak stabil, perang, wanita dan kanak-kanak menjadi mangsa keadaan, kezaliman kerajaan, macam-macam, siapa yang nak singgah dan berlabur dalam negara kita. Jadi untuk mencapai kepada ekonomi madani, antara struktur pembinaan ialah salah satu daripada frame yang paling penting adalah undang-undang itu sendiri. Itulah pengikatannya antara ekonomi dengan undang-undang. Okey, dan kalau kita lihat platform ini merupakan satu platform yang penting untuk kita gambarkan bagaimana peranan reformasi institusi dan juga undang-undang ini memainkan peranan penting kepada ekonomi negara. Jadi dalam sudut ini, portfolio Datuk Seri sendiri, apa antara cabaran utama khususnya dalam kita menepani ekonomi semasa ini dalam usaha kita nak menarik keyakinan pelabur luar dalam masa yang sama untuk kita mengukuhkan ekonomi negara? Kalau kita dengar Yang Berhormat Perdana Menteri daripada mula dia mengangkat sumpah dalam semua ucapan dia kan, dia adalah antara semua Perdana Menteri kita yang setiap kali bercakap, dia bercakap tentang rasuah. Betul. Dia cakap bagaimana pun, dia sentuh rasuah. Sebab bagi dia sebagai kepimpinan nombor satu negara, dia nak memberi keyakinan kepada rakyat, duit rakyat yang dibelanjakan oleh kerajaan tidak akan dibazir kerana segolongan mereka yang merasa tamak. Mencuri duit rakyat melalui proses yang kononnya dibenarkan. Satu. Dan bila orang macam saya sebut pelabur tu di luar, dia nak letak, dia tak nak dia sampai di Malaysia, belum lagi dia nak berniaga, dia nak orang berniaga ni semua nak untung. Belum lagi dia dah bertapak, nak kena bayar ni, bayar ni, bayar ni. Tak apalah, itu bayaran kerajaan, pendaftaran lah, bayar lesen tu, itu biasa. Tapi belakang tu ada cerita lain.
Nak kena belayar ni, nak cepat kena bayar, nak laju kena bayar, jangan kacau kena bayar. Siapa yang nak melabur? Ini semua cerita-cerita, kalau kita tengok cerita Bollywood, cerita Hollywood, mesti ada macam setengah watak yang ada je nak mengacau. Memang pelabur takut. Jadi Yang Amat Berhormat mengingatkan rakyat, mengingatkan agensi kerajaan, mengingatkan orang politik bahawa kalau negara kita nak mencapai kemajuan yang dituntut, kita semua mesti memahami bahawa kita jangan mempunyai karakteristik yang tidak, kata orang, beramanah. Jadi untuk mencapai itu, undang-undang yang kita nak tawarkan pada rakyat, undang-undang kita dah ada. Nombor satu, kita kena membaiki undang-undang pada tahap yang lebih baik. Kita mesti membina keyakinan. Keyakinan diuji, dilihat dan dipaparkan melalui undang-undang yang ada. Ketiganya, undang-undang itu mesti berkesan. Berkesan. Dan akhir sekali, undang-undang itu mesti undang-undang yang boleh dilihat memberi perlindungan. Kita tak nak undang-undang yang berat sebelah. Berat pada majikan, tinggalkan pekerja. Kita tak nak undang-undang yang lebihkan orang kaya, lupakan orang miskin. Ataupun undang-undang terlampau menindas orang kaya. Perjuangan orang miskin itu ialah undang-undang yang lebih adil dan saksama. Supaya rakyat Malaysia merasakan di bawah bawah satu kerajaan yang dapat memberi mereka bukan saja keyakinan, keamanan, keselamatan, tetapi lebih penting ialah sebuah negara yang mempunyai pemimpin dan kepimpinan yang memberi mereka perlindungan. Maknanya bila kita keluar rumah, Melawai dengan Syuhada keluar rumah tak rasa takutlah. Betul. Orang perempuan balik nak bawa kereta, pertama boleh bawa kereta. Nombor dua, naik Grab rasa selamat ke? Naik kereta sendiri rasa selamat. Bukanlah saya kata kesempurnaan tu 100%. Tetapi kalaulah berlaku apa-apa, dia pergi ke balai polis contohnya, telefon ke apa, semua bertindak dengan begitu pantas. Itu yang kita nak. Yang itulah yang ditawarkan oleh kerajaan perpaduan madani pada hari ini. Baru-baru ini Datuk Seri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan akan mempertimbangkan tentang pewujudan Suruhanjaya Undang-Undang ataupun Law Commission. Jadi kalau Datuk Seri boleh kongsikan apa sebenarnya fungsi Suruhanjaya ini dan sumbangannya kepada ekonomi madani, Datuk Seri? Sebenarnya belum lagi. Sebab aspek ini perlu lebih banyak perbincangan dan kata putus daripada kementerian dan agensi berlainan. Suruhanjaya ni, undang-undang ni kadang-kadang dia macam Usul-Hakam tu Suruhanjaya bagi hak asasi manusia. Suruhanjaya undang-undang ni kita nak lihat lebih kepada memantau undang-undang. Sebenarnya macam inilah saya bagi cerita. Kalau kita tengok perhubungan kontrak, katakan yang tadi tu jual, dia menjual, kita membeli. Dia jual dalam talian. Betul tak? Betul. Dia jual dengan stokis. Dan kemudian bila kita ni beli, katakan kita beli kat kaunter, kat kedai tu, kita nak beli barang semua tu, tiba-tiba balik tak boleh pakai. Dia kata lelaki boleh pakai, perempuan boleh pakai. Tadi saya dengar cakap. Saya kata betul ke ni? Tak kisahlah. Lepas tu saya kata lajunya dia jual. Tak kisahlah. Tapi dia jual tu kita kata best lah nak belilah. Tiba-tiba tak boleh pakai. Benda tu tiba-tiba kata saiz ni saiz kecil. Tiba-tiba daripada kecil lagi jadi besar. Katakanlah contohnya. Tuntutan tu di mana? Jadi dalam aspek ni, undang-undang kontrak kita sebagai contoh, perhubungan atau kita sign kontrak nak menjaga, macam makcik-makcik kat luar sana menjaga. Kontrak kita ni undang-undang berlandas pada tahun 1950. Dah lama tu. Sekarang ni 2023. Jadi niat daripada bahagian undang-undang, kalau kita wujudkan satu Suruhanjaya undang-undang, kita boleh memantau undang-undang lama untuk diperbaiki. Tetapi belum sampai lagi masa, belum lagi dilaksanakan secara rasmi, masih dalam perbincangan. Tetapi yang kita nak tengok bahagian undang-undang mewujudkan satu task force. Kita mula dengan undang-undang perniagaan. Sebab orang kita ni sekarang ni masa Covid, kalau kita tengok banyak masuk online business. Ingat tak? Masa kita tak boleh keluar rumah, kita order. Saya di kawasan Parlimen Pengerang, adik-adik tu saya dengar cerita macam-macam pulut dengan kuih boleh buat. Warna hijau macam kuih dia buat kuih gulung tu. Dia buat merah, hijau, purple, hitam, putih. Sebab dia duduk rumah kan, jadi boring color-color. Tapi isu yang saya nak sebut di sini ialah online business. Lepas itu, meniaga online ni, banyak orang sekarang meniaga. Order daripada sini, Lazada, Grab, kadang order A dapat B. Nak pulang macam mana? Bila telefon, orang meniaga tu lagi, hilang. Paling dahsyat ni, online scammer. Saya baru dapat taliman baru-baru ni daripada PDRM tu, bersama Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri nombor 1 ni. Antara tahun-tahun, tiap-tiap tahun lebih daripada 600 juta duit Malaysia kena keluar, ditipu kena online scammer. Yang dia pandai itu sebenarnya ialah dia tipu kita daripada negara luar. Dia bukan dalam negara kita. Lepas tu kadang-kadang ni suara baik je. Telefon, pakcik,
Ni nombor pakcik akaun betul ke ni? Pakcik tu dia dengar, budak ni baiklah suara, bagi nombor IC, habis. Itu sebab kerajaan kata jangan bagi nombor IC. Tapi kadang-kadang bank minta IC kita. Kita ingat ini bank ke ini bukan bank. Suara macam orang bank. Betul tak? Betul. Kadang bukan kerajaan. Lepas tu saya selalu pun dapat tiba-tiba ada nombor kata saya ada kes mahkamah lah. Saya kata apa ni kes mahkamah? Bila pula saya nak di-bankrupt kan? Tapi orang di kawasan contohnya luar bandar ataupun mak ayah kita sibuk kerja, dia pencen kat rumah lah, jaga cucu, jaga anak-anak kita, manalah dia tahu. Itu sebab online scamming ni, satu, perdagangan. Perniagaan tak wujud. Kedua, percintaan. Nampak gambar cantik, sayanglah, menangislah, video, semua percaya. Hantar duit, hantar akaun, hilang, raib kata orang. Itu kata orang putih, ghosting. Lepas itu pula ada pula beberapa penipuan yang dilakukan atas talian daripada orang yang kita kenal. Dan benda ni berlaku kerana dia tahu bahawa undang-undang yang kita ada ni mungkin ada sedikit, bukan kecacatan tetapi ketidaklengkap untuk mengambil tindakan serta-merta. Walaupun agensi kerajaan, PDRM, NCMC bertindak, memberi maklumat, memberi pendidikan. Tapi bila kita kat pejabat bekerja, mak ayah kita di rumah ke, adik-beradik kita, anak cucu kita, itu kita kadang-kadang tak perasan. Orang kata jangan angkat telefon nombor yang kita tak kenal. Tapi kadang-kadang nombor yang kita kenal itulah sebenarnya yang scammer nombor satu. Contohnya. Jadi macam mana? Itu sebab kalau kita buat task force di segi undang-undang perniagaan sebagai contoh. Pertama, perniagaan antara consumer dengan consumer. Kedua, mungkin undang-undang perniagaan melihat kepada pelabur supaya mereka yakin. Sebab undang-undang ni kalau kita tengok aspek kedua dan ketiga tu, kita lihat dalam perindustrian dasar perindustrian katakan 4.0. Kita tengok di negara ASEAN kita ni, semua undang-undang mereka sudah berubah. Dia berubah, Indonesia lain, Thailand lain. Saya percaya sedari tadi tu dia nak jual, dia kalau boleh harapan nak jual ke luar negara. Mesti ada undang-undang yang mantau dia nak jual macam mana, dia nak ekspor macam mana, duit dia nak transfer macam mana, duit nak masuk macam mana. Siapa tak nak untung bila mencari perniagaan? Betul. Jadi undang-undang ini yang bahagian task force nak tengok tu, bahagian undang-undang, kita nak buat bersama dengan universiti tempatan, kita kaji semua undang-undang, sama ada online ke, undang-undang perniagaan besar, perniagaan pengguna ke, kita tengok secara menyeluruh. InsyaAllah saya harap kalau kita dapat mulakan pada bulan, ialah sekarang tengah sibuk PRN kan, mungkin pada mula awal September, kita boleh bincang dan insyaAllah kalau dapat kita satu penyatuan dan agensi terlibat bersetuju, kita boleh target pada tahun depan, dalam sesi parlimen yang akan datang tahun depan lah, bukan sesi ini tak sempat, kita perbetulkan. Saya bila dengar cerita online scammer ni kan, saya betul-betul rasa terkilan, rasa sedih sebab begitu mudah dan saya dimaklumkan oleh PDRM beribu-ribu ringgit boleh hilang. Begitu raib. Dan itu dia orang kata kalau ambil gambar Instagram, kadang kita suka Instagram, suka TikTok joget-joget macam-macam suka. Tolong jangan letak nombor-nombor akaun IC kat belakang. Orang minta IC macam mana pun jangan bagi. Kalau susah sangat pergi sendiri. Sebab dalam kekilafan berapa saat tu saja habis. Dan bila pergi ke balai polis, nak suruh balai bertindak ke MCMC bertindak, dia nak bertindak macam mana kalau orang tu tak wujud. Dan paling dahsyat sekali, akhir sekali lah isu sekarang ni di negara barat ialah masalah AI. Dia boleh buat muka macam kita tau. Lepas tu bila katakan kita tengok, do you really exist? Betul kalau awak ada, dia pakai Instagram video ke WhatsApp video, tengok macam muka tu ada. Wahal sebenarnya benda ni penipuan teknologi. Jadi adakah undang-undang kita yang ada dalam negara kita mempunyai persediaan untuk undang-undang dan perniagaan hubungan dalam persepsi tersebut? Itu sebab yang disebut. Dan saya berucap terima kasih pada Yang Amat Perdana Menteri sebab sebagai kerajaan perpaduan madani, kami ni kerajaan perpaduan bersama campuran atas titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong. Dan kita berharap kita bersama dalam kestabilan 5 tahun ini untuk memberikan pindaan pada undang-undang yang terbaik untuk rakyat bagi persepsi saya sebagai menteri yang jaga undang-undang. Tapi sebenarnya kan saya tak boleh buat pindaan undang-undang kalau kerajaan selalu bertukar. Saya tak boleh buat pindaan undang-undang kalau adanya darurat dalam negara. Saya tak boleh buat pindaan perlembagaan, pindaan undang-undang yang ada kalau undang-undang kita bertukar-tukar kepimpinan negara. Bukannya apa? Sebab persidangan parlimen dalam negara kita bukan hari-hari seperti negara barat. Mungkin 3-4 kali setahun. Dan dalam persidangan parlimen tu soal pemantauan, perbelanjaan kerajaan. Pasal kita mengamalkan demokrasi.
Kita menghormati suara rakyat melalui wakil rakyat mereka. Kita kena bagi dia peluang berbahas. Nak berbahas ni bukan perkara yang mudah. Dia kadang makan masa lama dia nak bahas, lepas tu dia nak undi. Jadi itu sebabnya saya nak minta lah pada rakyat di luar sana, kestabilan yang dititah oleh yang di Pertuan Agong, kami sebagai kerajaan hari ini dalam 5 tahun ini insya-Allah adalah untuk memberi yang terbaik pada rakyat. Kalau rakyat tak suka, rakyat tak berkenan dan rakyat marah, tunggulah pada pilihan raya umum yang kalau kita tengokkan dah habis, biarlah dia habis dalam masa yang ditetapkan, insya-Allah. Okey, sepasti yang di bawah portfolio yang berhormat Datuk Seri, kita lihat adalah untuk kita memastikan ataupun menjamin keadilan kepada semua pihak tanpa meminggirkan mana-mana pihak sekalipun. Jadi dalam hal ini saya juga ingin menyentuh satu isu yang mungkin dekat dengan kita, Datuk Seri, iaitu berkenaan kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Difahamkan sebelum ini kadar pelupusan pada tahap 72.6% dan di bawah Kerajaan Perpaduan komited untuk meningkatkan kadar pelupusan ini kepada 100%. Jadi kenapa pentingnya isu ni? Kita lihat kenapa ada faktor-faktor kelewatan berlaku, Datuk Seri. Pertama sekali, mesej kita kepada perpetrators ataupun mereka yang nak melakukan jenayah seksual ni, kalau kes tu dapat diselesaikan dalam jangka masa paling maksimum setahun, mereka akan memikir sebelum mereka nak melakukan jenayah. Masalah bila kes jenayah, kita menghormati proses natural justice, due process. Jadi sesiapa yang dituduh ada hak untuk membela diri. Dan membela diri ini memakan masa. Dan bila saksi utama dan mangsa adalah kanak-kanak, kalau kita tunggu bertahun-tahun, bila dia dah besar dia rasa malu. Betul. Okay, itu sebab kadang-kadang saya bawa balik pada mahkamah di Negeri Sembilan di Seremban, bertemu dengan hakim mahkamah session. Dia ni hakim ni semua dia kena selesai. Betapa jenis tajuk kes dia nak buat, daripada kes perdagangan manusia, kes jenayah seksual, kes rasuah, semua sebab hakim mahkamah session. Ini menjadi isu kita sebab kalau hakim tak cukup, mahkamah tak cukup. Macam mana kita nak memberikan keadilan yang saksama? Sebab kita mesti memberi perlindungan pada juga mereka yang dituduh. Kata orang putih, innocent until proven guilty. Itu memang sesuatu yang betul. Ini pun dituntut oleh bangsa kita sebagai orang Melayu dan agama kita sebagai orang Islam. You are innocent nanti proven. Tetapi adalah kadang orang politik bila bercakap orang tu memang semuanya guilty until proven innocent. Baik itu politik lah. Kadang politik ni kadang macam wayang juga pada saya lah. Jadi berbalik pada aspek ni, kita nak ada KPI supaya dapat diselesaikan. Dan banyak cara. Tetapi hari ini saya berterima kasih pada Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara, sebab kita nak kena perbanyakkan mahkamah jenayah seksual di negeri-negeri. Kemudian bila dengan kanak-kanak ni, dia punya bilik-bilik nak mendapat keterangan, bilik pensaksian kanak-kanak ni tak boleh dalam keadaan takut. Dia tak bolehlah warna hitam, warna coklat. Masuk mahkamah warna coklat, warna hitam kan. Peguam bela pakai hitam putih. Dia kena dalam senario yang lebih pro kepada pemikiran kanak-kanak. Jadi serampang dua mata kita tu mahkamah yang child friendly. Pensaksian sekarang ni kita buat daripada tahun 2018. Sekarang ni penyambungan. Saya terima kasih pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang memberi peruntukan khas untuk PDRM dalam jenayah seksual khasnya kanak-kanak. Dan juga kalau kita tengok dalam aspek kes-kes ini, hakim-hakim kita nakkan hakim yang pakar. Tetapi disebabkan hakim yang kadang-kadang kena buat kes lain dan mahkamah terpaksa menjalankan kes lain, pengkhususan itu sangat penting. Tetapi sebenarnya pengkhususan semuanya akan kos duit. Pengkhususan kos duit, hakim specialized kos duit, peguam specialized kos duit. Itu sebabnya kita ni sebagai satu kerajaan madani yang bertanggungjawab, kita buat fasa demi fasa. Tetapi yang penting ialah kita nakkan supaya mereka yang menganggap dia boleh lepas kerana sistem kita yang mempunyai sistem dia nak ambil kesempatan nak melepaskan diri itu, kita berharap yang penting ialah the flip side of it, iaitu mencegah. Pencegahan. Itu sebab Pesuruhjaya Kanak-Kanak insya-Allah pada bulan 10 ini di segi Persidangan Parlimen kita akan wujudkan undang-undang khas. Pesuruhjaya Kanak-Kanak ini dikeluarkan daripada Suhakam menjadi satu badan yang begitu bebas. Yang penting dalam isu kanak-kanak dan keluarga ialah memberikan mereka pendidikan. Awareness program kata orang putih. Pendidikan ni penting supaya dia tahu benda ni salah. Dan pencegahan ni saya percaya kalau kita seiring jalan dengan undang-undang yang lebih progresif, hakim dan mahkamah yang specialized, memang kita dapat menurunkan kadar jenayah seksual pada kanak. Yang penting mangsa. Dia mesti memahami hak dia. Dan paling dahsyat yang saya paling kesian tu kalau mangsa tu yang tak boleh bercakap. Kemudian yang baby-baby kecil-kecil yang dia tahu dia buat apa pun takkan
bayi pun nak bercakap balik. Itu sebab kita kena balance lah. Macam mana kita nak buat ni? Itu sebabnya saya berharap ahli-ahli parlimen, dua pihak, kerajaan dan pembangkang akan sama-sama menyokong kerajaan dalam perwujudan Suruhanjaya Kanak-kanak untuk membantu dan memberikan pendidikan awal, memberikan promosi, memberikan kepahaman supaya kita sebagai sebuah negara perpaduan madani boleh melihat kepada elemen pencegahan sebagai salah satu faktor, dan masyarakat luar bandar, dalam bandar, komuniti kena mainkan peranan. Melindungi kanak-kanak dan golongan yang menjadi mangsa, the vulnerable group, wanita dan kanak-kanak perlu bantuan daripada pihak komuniti. InsyaAllah itu harapan saya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Muhammad Datuk Sri Zarlina Osman Saib sampai kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita tata kelola yang baik sebagai asas ekonomi madani. Harapan ini juga sudah dirangkumkan. Semoga usaha yang Muhammad Datuk Sri selepas ini akan dapat dilaksanakan untuk mengangkat ialah undang-undang juga membantu ekonomi negara Malaysia. Sudah pasti melalui pemerkasaan undang-undang dan juga reformasi institusi ini bukan sahaja dapat melindungi rakyat, malah juga memenuhi kehendak rakyat serta menjamin keperluan ekonomi. Kita dah sampai ke penghujung siaran Selamat Pagi Malaysia bagi edisi hari Khamis pada hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Datuk Sri kerana bersama kami pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada esok hari. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan TV1 di Kesedaran Berita ITM. Ada banyak program lain akan menyusul selepas ini. Saya Syuhada Arifin. Dan saya Munawar Azmi mewakili tim penerbitan Selamat Pagi Malaysia dan penerbit Haji Faiz Syauqi mengucapkan terima kasih dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Jumpa lagi.